Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Zulkarnain bin Haji Yaakob selaku pengerusi Masjid Al-Jawahir Mutiara ini, yang berusaha juga Tuan Haji Mat Jaid bin Uthman, Timbalan Pengerusi Masjid Al-Jawahir Mutiara ini, Puan Hajar Rahmah binti Haji Ismail, Pengerusi Helwa Masjid Al-Jawahir Mutiara ini, Puan Hajar Mariam bin Haji Ahmad, Ahli Lembaga Amanah Yayasan Penyayang Iskandar Puteri, sahabat-sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermulalah pada pagi ini. Saya sangat-sangat berharap perkongsian saya pada pagi ini bukanlah bersifat sesuatu yang bersifat terlalu serius, tapi bersifat yang santai, yang boleh didengari, yang boleh kita, yang penting apa yang disampaikan itu sesuatu yang bermanfaat dan juga sesuatu yang boleh diamalkan, insya-Allah. Okey, saya teruskan kepada, mungkin nak bagi pengenalan diri sikit ke macam mana? Bolehlah kan? Okey, saya nama diberi Puan Halimah binti Hassan Karin, telah berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata, bertugas sebagai kaunselor di Kolej Yayasan Pelajaran Johor selama 10 tahun. Jadi saya punya pengalaman ni banyak bersama dengan remaja. Dalam 50% remaja, lepas tu ada sikit untuk orang kata keluarga, terapi keluarga, sebab biasalah kalau student ada masalah, kadang-kadang ada yang melibatkan keluarga. Selain daripada tu juga, saya juga adalah kaunselor panel untuk lembaga LPPKN lah, LPPKN bahagian daerah Johor Bahru. Okey, jadi dalam LPPKN pula lebih banyak kepada masalah-masalah keluarga dan masalah-masalah rumah tangga. Okey, so insya-Allah lah itu saya punya pengenalan ringkas. So kita teruskanlah. Okey. Kalau tengok tajuk hari ini adalah pengurusan stres dan persediaan mental. Tajuk ni sangat-sangat klise. Kan? Kalau macam saya rasa dalam sepanjang 2 tahun ni dah banyak dah kaunselor, dah banyak dah NGO yang buat tajuk yang sama. Tapi alhamdulillah lah pagi ni saya diberi amanah untuk bercerita pula pasal tajuk ni. Ini memang orang kata mungkin sesuatu yang maklumatnya hampir sama, dia tak lari sangat. Tapi kalau kita dah tahu, kalau kita tak buat, jadi ilmu tu sia-sia juga. Kan kadang-kadang kita pergi orang ni cerita tapi kita tak buat, orang ni cerita kita tak buat. Jadi kalau macam yang kali ni, insya-Allah kita cuba amalkanlah. Maksudnya daripada pengurusan stres itu, kadang-kadang ada orang dia jumpa macam-macam orang tapi masih juga stres. Kan, masih juga stres tu tak hilang-hilang. Tapi tak apa, teruskan aja, teruskan mencari ilmu, kan? Teruskan mendalami ilmu, mengenali orang-orang yang boleh berkongsi. Okey, saya teruskan slide saya yang pertama. Okey, apa itu stres? Okey, ini adalah definisi umum. Okey, definisi umum untuk stres. Suatu tindak balas fizikal, mental dan emosi ke atas situasi yang mengganggu keadaan stabil individu. Maksudnya dia adalah mesti ada tiga. Maksudnya tiga perkara ni macam yang melibatkan diri kita lah. Yang pertama fizikal kita, yang kedua mental. Mental ini adalah pemikiran kita. Yang ketiga emosi. Mental dan emosi ni adalah perkataan lainnya, fizikal adalah badan, mental adalah akal, emosi kita adalah hati. Jadi itu adalah perbezaannya lah, perbezaan antaranya. Okey, yang mengganggu keadaan stabil individu. Maksudnya keadaan kita tenang tu dia jadi terganggu. Okey, seterusnya respon individu terhadap tekanan psikologi atau tingkah laku. Tekanan ni nama lain kepada stres. Stres ni adalah nama macam western sikit lah, macam orang putih sebut stres kan. Jadi kita ambil perkataan stres tu ke dalam kita punya budaya kita. Tapi kalau macam kita sebut biasa, kita akan sebut tekanan lah. Okey, psikologi atau tingkah laku. Tingkah laku ni pula perbuatan lah, perbuatan kita. Bagaimana? Maksudnya respon kita bila benda tu berlaku kepada fizikal, mental dan emosi, apa respon? Maksudnya apa kita punya tindak balas tingkah laku kita. Okey. Ini adalah definisi menurut National Institute of Occupational Safety and Health ataupun NIOSH.
Okey, stres adalah tindak balas yang berbahaya ke atas fizikal dan emosi yang wujud apabila keperluan pekerjaan tidak selaras dengan keupayaan, sumber atau kehendak pekerja. Okey, kalau menurut Nayash ni pula, dia lebih kepada pekerjaan. Maksudnya dalam alam kita bekerja. Okey, ini bukanlah orang kata definisi mutlak. Definisi mutlak, dia tak ada definisi yang betul-betul mutlak tu, tak ada. Tapi dia lebih kurang sama. Sebab benda ni dia adalah macam berbentuk subjektif. Jadi bila berbentuk subjektif, dia ada mengikut definisi masing-masing. Kan kalau macam mengikut Nayosh ni, stres bila bekerja, dalam keadaan bekerja. Tapi ada orang dia bukan stres dalam bekerja sahaja. Mungkin dia stres dalam kehidupan hari biasa. Itu mungkin dia punya definisi dia berbeza. Tapi apa sekalipun, dia adalah berupa sesuatu yang berbentuk tekanan yang mengganggu. Dia punya keyword macam mengganggu lah. Macam tu. Okey. Seterusnya Okey, ini stres mengikut pandangan Islam. Ini saya letakkan sikit aja dan orang kata sebenarnya stres mengikut pandangan Islam ini, stres adalah lumrah dalam kehidupan. Okey. Stres ni kalau mengikut pandangan Islam pula kita panggil dalam macam ujian. Dalam tadi mengikut bahasa Melayu biasa tekanan. Tapi bila dalam mengikut pandangan Islam, kita ambil kepada benda tu sebagai keywordnya sebagai ujian. Okey, stres adalah lumrah dalam kehidupan. Okey, stres adalah kecelaruan hati yang berpunca daripada hati yang lemah. Okey, perkataan hati yang lemah ini, ada orang dia akan trigger, dia akan rasa macam teruk sangat ke? Teruk sangat ke? Tapi dia bukan begitu. Okey, lemah yang macam dimaksudkan dekat sini adalah lemah yang orang kata boleh diperbaiki. Bukan lemah yang teruk lah, tak. Okey. Hati yang lemah akan menjadikan kita jauh daripada Allah dan mudah dipengaruhi oleh syaitan. Okey, ini adalah secara umum. Okey, secara umum maksudnya kalau biasalah kalau macam kita ni kurang beramal, jadi hati kita tu akan rasa jauh, akan macam seolah-olah ada orang dia suka bila ada masalah dia tak nak kembali pada Allah, dia akan cuba selesaikan dengan cara dia sendiri. Itu definisinya lebih kurang lah, kan. Tapi kalau bagi kita yang Islam ni, bila kita ada masalah, yang pertama kita cari adalah Allah. Kita akan cari kita punya jalan penyelesaian yang terbaik adalah apa yang Allah ilhamkan. Kemudian kita akan ikut apa yang diilhamkan itu. Tapi kalau bagi orang yang maksudnya dalam hatinya lemah itu adalah dia lebih prefer untuk dia sendiri mencari jalan penyelesaian. Dia sendiri cari, tapi dia tidak bergantung kepada satu kuasa yang mutlak tu. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah maksudnya. Okey, saya teruskan. Okey, bagaimana stres berlaku? Stres adalah sama dengan pressure lebih besar daripada resource. Okay. Stress occur when the pressure is greater than the resource. Maksudnya ini bahasa Inggeris sikit lah. Okey, tekanan emosi atau tekanan perasaan yang berlaku akibat peristiwa, pengalaman atau bebanan tugas yang di luar kemampuan seseorang. Maksudnya benda tu terjadi bila kita rasa kita tak mampu. Kalau macam contohlah, kalau macam benda tu kita mampu buat, kita tak akan stres. Betul tak? Contohnya kalau macam kita mampu, contohnya kita ni ada lesen kereta, ada kereta, dan kalau kita nak pergi ke satu tempat, kita drive aja kereta tu. Itu tak jadi stres lah kan, sebab kita ada benda tu, kita ada dan kita boleh selesaikan. Tapi mungkin bagi orang lain itu adalah satu stres. Sebab dia tak nak berjalan, dia tak ada lesen, lepas tu tak ada kereta, tu jadi dia jadi stres. Maksudnya di luar kemampuan. Okey. Seseorang tidak mampu menanggung bebanan perasaan yang melanda akibat sesuatu peristiwa yang berlaku, bebanan kerja yang banyak dan tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan situasi tersebut. Okey, ini pula maksudnya kalau pressure itu kan, tekanan itu, okey tadi saya bagi contoh satu, contoh dia tak ada lesen tapi dia perlu pergi ke satu tempat. Itu satu yang dia tertekan. Bila dia ada lagi banyak lagi perkara lain, dia akan jadi lebih banyak lagi masalah dan lebih susah lagi untuk dia selesaikan masalah tersebut. Contohnya, okey, daripada tak ada lesen aja, dia tiba-tiba dah ada masalah lain. Contohnya, dia nak pergi keluar duit dekat bank, tapi dia macam mana dia nak keluarkan duit kalau dia tak ada kereta, kalau dia tak ada lesen. Dia nak kena ambil public transport, tapi pada masa yang sama pula dia tak ada duit. Jadi dia akan jadi pressure kat situ. Dia akan jadi berpusing-pusing dan benda tu, masalah tu tidak selesai. Okey.
Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh pencetus stres. Okey, pencetus stres ni saya bagikan kepada dua. Yang pertama adalah luaran, yang kedua adalah daripada dalaman. Benda ni dia bertimbal balik. Kadang-kadang ada orang dia stres dalaman. Luaran dia tak ada apa. Tapi ada orang dia stres dalaman dia okey je. Maksudnya dalaman dia boleh terima, tapi stres itu adalah faktor daripada luar. Okey, luaran contohnya persekitaran fizikal, sosial, peristiwa penting, organisasi. Okey. Contohnya persekitaran fizikal macam tadilah saya cakap. Okey, dia adalah orang yang sihat. Tapi disebabkan dia tak ada lesen kereta tu, dia tak ada kereta dan dia tak ada lesen kereta, jadi faktor itu menyebabkan dia stres. Kan? Dan lepas tu dia bertimbal balik pula. Okey, kalau yang daripada segi dalaman pula, okey, personality, pemikiran negatif, biologi. Okey, kalau yang daripada segi dalaman pula, contohnya orang tu dia ada lesen kereta, dia ada kereta, tapi dia tak ada keberanian nak bawa kereta. Kan? Okey, itu dah macam contoh daripada segi dalaman. Kan? Maksudnya bila dia dalaman, okey, kalau aku bawa kereta kalau aksiden macam mana? Kalau aku bawa kereta aku tak dapat parking. Kalau aku bawa kereta nanti ada polis. Jadi dia bermain dekat situ. Itu pun dia akan menimbulkan tekanan. Dia akan jadi stres. Padahal sebenarnya kalau contoh individu A tadi dan individu B, contoh individu A tadi dia tak ada kereta tapi dia tak ada masalah. Kalau ada kereta, selesai masalah dia. Ibaratnya kan, dia boleh hantar anak pergi sekolah, boleh pergi pasar, boleh pergi ATM ambil duit, macam-macam masalah dia selesai. Tapi yang kedua ni pula, disebabkan personality dia takut ataupun rasa macam trauma ke, pernah aksiden ke, jadi dia ada kereta ke, dia ada lesen ke, dia tetap tak boleh buat. Okey, itu adalah maksudnya lah. Okey, saya teruskan. Okey, stres stres perlu dalam membantu individu mencapai matlamat personal atau pekerjaan. Okey, seterusnya, jika terlalu banyak stres membuatkan matlamat sukar untuk dicapai. Respon individu terhadap stres adalah berbeza, personaliti, persepsi dan pengalaman lepas. Okey, seterusnya, keupayaan untuk berhadapan dengan stres di tempat kerja bergantung kepada faktor stres dari luar tempat kerja. Okey, saya cuba terang satu-satu. Okey, yang pertama, stres perlu ada dalam membantu individu. Okey, maksudnya stres ni setiap orang dia kena ada sikit stres. Dia tidak boleh macam kalau kita hidup senang lenang, bukan senang lenang, kita kata macam dalam comfort zone. Kita nak semua ada. Nak makan ada, nak air ada, nak tidur ada tilam, ada katil, semua ada. Dia tak ada stres. So jadi dia akan jadi macam sambil lewa. Dia akan jadi macam apa kita panggil macam kita panggil kalau macam dalam peribahasa tu macam tikus, orang kata tikus beranak dalam gandum lebih kurang macam tu. Maksudnya dia tak payah keluar, dia tak payah bersusah-susah. Macam tu. Tapi bila benda tu tersebut berlaku, tak ada stres langsung, keadaan individu itu dia akan pegun. Dia akan stagnan, dia tidak akan berkembang. Sebab semua yang dia nak ada. So jadi dia tak perlu berusaha. Itu yang maksudnya stres perlu dalam membantu individu. Okey, tapi jika terlalu banyak stres membuatkan matlamat sukar dicapai. Okey, matlamat akan jadi sukar dicapai bila macam tadilah. Maksudnya contohnya kalau kita ada kemudahan, ada kereta tu, senang je. Semua benda boleh siapkan. Contohnya nak balik kampung senang, nak pergi melawat orang sakit senang. Tapi bila tak ada, benda tu dia akan jadi tak tercapai. Maksudnya ada matlamat lain lagi yang tak tercapai dan menjadikan kita stres. Okey. Respon individu terhadap stres adalah berbeza. Okey, ini pun senang sangat. Maksudnya adalah setiap orang tu dia ada individu, dia ada personality. Ada orang dia tenang, kan? Ada masalah sebesar orang kata sebesar gunung pun, dia personality dia tenang. So okey, tak ada apa. Ada orang dia macam gelabah. Kadang-kadang masalah tu kecil je. Macam bila apa panggil tu, kita kan berbeza kan. Macam contoh persepsi saya, masalah ini adalah kecil, tapi bagi orang ni dah besar sangat. Macam tu. Itu adalah respon. Jadi bila respon dia tu berbeza lah. Maksudnya kalau ada orang tu dia akan tenang. Ada orang tu dia mula macam kita sebut macam gelabah kan. Macam tak tahu nak buat apa. Macam tu. Okey, lepas tu persepsi. Okey, persepsi pada stres ni ada orang dia ada macam terbagi kepada dua lah yang besar lah maksudnya. Ada orang dia anggap stres ni ataupun tekanan itu sebagai satu opportunity. Maksudnya peluang. Peluang untuk dia menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus. Ada orang pula persepsi dia, okey, ni halangan aku tak boleh buat ni. Tak jadi ni kalau aku buat dah masalah. Jadi persepsi dia rasa benda tu adalah masalah, so dia tak nak.
Okey, seterusnya adalah pengalaman lepas. Okey, daripada pengalaman lepas pula, ada orang dia macam trauma. Ada orang dia daripada pengalaman lepas, dia rasa dia lebih tenang, dia boleh handle keadaan tu. Tapi ada orang dia jadi trauma. Itu responnya lah. Okey, keupayaan untuk berhadapan dengan stres di tempat kerja bergantung juga kepada faktor stres dari luar tempat kerja. Okey, ini yang lebih kepada tempat kerja lah. Kalau kat tempat kerja tu, kadang-kadang stres dekat tempat kerja tak besar. Tapi bila ada masalah luar yang lebih besar, contohnya kalau ada masalah dalam perkahwinan ataupun masalah anak ke kan. Jadi bila masalah itu dibawa ke kerja, menyebabkan kita punya prestasi kerja jadi menurun. Macam tu. Okey. Seterusnya, okey. Ini adalah sikit-sikit kata-kata kan. The greatest weapon against stress is our ability to choose one task over another. Okey. Senjata terbaik untuk melawan stres adalah kebolehan kita untuk memilih apa yang kita fikir tu. Kalau kita fikir benda tu stres teruk sangat, tak jadi, semua tak jadi, dia tak akan jadi. Okey, ni daripada William James. Okey, yang kanan pula, stress can actually help you focus better and can be positive. Having small amounts of stress can stimulate you to think. Being able to manage your stress is key. Okey, ni daripada Frank Long. Okey, dan kat sini pula saya nak bagi sikit orang kata macam perkongsian lah. Okey, stres ini kita sebenarnya boleh orang yang boleh menghadapi stres ini boleh dilatih awal usia. Awal usia berapa tu maksudnya daripada kecil pun boleh. Tak ada masalah. Maksudnya kalau daripada segi kanak-kanak tu dia akan ada stres dia juga. Tapi kita kena guide anak-anak ni, kanak-kanak ni untuk dia selesaikan stres dia macam mana. Bukanlah kita protect dia, okey kalau satu benda tu dia takut, and then dia tak payah buat. Kalau kita biarkan dia untuk tidak melakukannya, so nanti sampai bila-bila dia akan terbiasa dengan habit tersebut. Jadi dia tak akan cubalah. Contoh kan, kalau kadang-kadang kanak-kanak kan dia nak belajar naik basikal kan, lepas tu dia jatuh. Belajar pertama kali jatuh, lepas tu luka. Bila luka dia rasa macam trauma ataupun dia rasa macam stres. Lepas tu dia kata macam tak nak lah, saya tak nak cuba lagi, saya tak nak main lagi, benda ni bahaya, saya sakit. So jadi kita as a parent, sebagai ibu bapa, benda tu dia akan stres lah, maksudnya stres di kalangan di awal usia lah. Jadi bila stres yang itu, kita kena guide kanak-kanak tu supaya macam maksudnya okey, tak apa, awak jatuh, and then awak bangun, awak bawa lagi. Okey, kalau jatuh, kalau awak luka, sapu ubat, lepas sapu ubat dah baik, awak bawa lagi basikal. Maksudnya kita ajar dia untuk melalui stres. Jangan ajar dia untuk berhenti bila ada apa-apa halangan atau stres. Ini salah satu perkongsian lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah informasi jugalah yang saya nak kongsikan dan saya pun baru dapat daripada profesor-profesor daripada universiti. Okey, ini adalah jenis-jenis hormon. Ni terlupa satu perkataan, hormon kebahagiaan. Kita ada 4 hormon kebahagiaan. Okey, 4 hormon kebahagiaan ini dia satunya boleh, maksudnya benda tu kita boleh jana. Jana ni kita boleh dalam badan kita, kita boleh keluarkan hormon tersebut ataupun daripada luar. Okey. Hormon yang pertama adalah, dia bukan yang pertama, kedua, ketiga, tapi dia sebenarnya kalau keempat-empat ini ada, kita akan rasa lebih bahagia. Okey, satu, serotonin. Okey, hormon serotonin ni adalah untuk fungsinya sebagai mengatur mood, selera makan, tidur, pencernaan, kognitif, ingatan yang kuat. Okey, boleh dapati dalam vitamin C. Okey, serotonin ni maksudnya kalau kadang-kadang ada orang dia moody, tapi dia tak tahu kenapa dia moody. Betul? Kan kadang-kadang kalau perempuan ni kita selalu kaitkan dengan PMS lah, ataupun yalah biasalah orang datang bulan kadang-kadang memang ada moody. Tapi sebenarnya benda tu kadang-kadang ada juga yang dia tak datang bulan pun tapi dia moody. Ada kan macam orang kata angin apa macam asyik nak moody je, benda tu salah sikit tak boleh, salah banyak lagi tak boleh kan. Ataupun ada orang dia tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam tapi tak tahu kenapa. Ataupun pencernaan dia tak berapa macam, yelah kalau tak tidur malam kita stres lah kan. Sebab kita ngantuk tapi tak dapat tidur, memang stres. Okey, lepas tu pencernaan pula. Pencernaan ni pun salah satu sumber stres juga. Sebab pencernaan ini boleh menyebabkan kita rasa macam tak selesa. Badan rasa tak selesa kan. Okey, jadi
benda-benda ni boleh menyebabkan stres, tapi bila kita ambil macam vitamin C untuk menggalakkan hormon serotonin ni, jadi kita akan rasa lebih cergas, lebih baik, mood lebih stabil, tak mudah marah, selera makan lebih terbuka. So kita akan rasa lebih sihat dan lebih bahagia. Okey, seterusnya hormon dopamin. Okey, hormon dopamin ni ada orang hormon dopamin ni adalah untuk mewujudkan motivasi. Menyebabkan rasa ingin berusaha, hormon yang merangsang untuk bertindak lebih cerdas dan lebih cergas. Hormon dopamin ni pun hormon dopamin ni pun kita boleh bina lah. Maksudnya kita boleh rembeskan hormon ni melalui kita wujudkan motivasi. Maksudnya contohnya ada orang kan dia suka macam buat vision board, ataupun kita buat satu matlamat. Kan matlamat kita nak kerja apa. Selalunya orang yang banyak dopamin ni adalah orang yang berniaga. Orang yang bisnes, dia memang saya rasa hormon dopamin dia orang lagi banyak lah daripada orang kata biasalah maksudnya. Sebab mereka akan sentiasa rasa macam tak boleh duduk, tak selesa nak duduk. Mereka akan rasa macam nak menjual, nak cari untung, nak cari orang, macam tu. Jadi kita ni walaupun kalau anda katalah kalau kita tak berniaga pun tak salah untuk kita wujudkan hormon ni. Hormon ni salah satu cara nak wujudkannya adalah kita buat KPI. KPI ataupun kita buat matlamat. Matlamat apa? Tak kisahlah dalam kerjaya, dalam rumah tangga, ada orang selalunya dia buat macam matlamat ni kadang-kadang dalam dia punya kerjaya kan. Ada orang dia buat dalam hidup kan. Jadi tak kisah, ataupun dia boleh buat dibahagikan kepada semua. Yang penting kita hidup tu ada matlamat dan kita ada usaha nak ke arah itu. Setiap orang dia memang ada matlamat nak contohlah kan, yang paling senang setiap orang dia akan ada rasa matlamat dia nak masuk syurga. Jadi apa yang kita nak buat untuk masuk syurga, betul tak? Kita akan buat semua segala amal soleh lah. Betul. Itu macam itu afterlife dah, selepas kehidupan, kan. Jadi dalam kehidupan ini pun kita kena ada satu motivasi yang sentiasa menggerakkan kita atau menyebabkan kita jadi lebih cergas dan lebih cerdas. Itu yang maksudnya kita bina matlamat. Contohnya saya nak, contohnya kalau dalam keluarga, saya nak keluarga saya macam ni dalam masa berapa tahun, setahun, 5 tahun, 10 tahun, contoh. Tapi ini adalah berbentuk rancangan. Bukan planning lah maksudnya, bukanlah berbentuk maksudnya kalau tak capai kita rasa stres ke apa. Jangan jadi macam tu pula. Kalau kita rasa yang kita boleh capai, maksudnya daripada kita tak ada apa-apa yang kita rasa nak capai, maksudnya duduk dalam satu macam stagnan kan, lebih baik kita wujudkan satu benda yang kita boleh capai. Seterusnya endorfin. Endorfin pula adalah hormon penghilang sakit. Dihasilkan oleh tubuh badan untuk melindungi. Endorfin ni dia macam hormon natural yang kita rasa untuk hilangkan kita punya rasa kesakitan. Jika hormon kurang dihasilkan akan mudah mudi, anxiety. Cara untuk tingkatkan hormon dengan membuat sesuatu yang disukai. Contohnya melukis, masak, bercucuk tanam ataupun apa-apa yang hasilkan rasa gembira. Endorfin ni adalah pun ramai juga orang yang dah guna. Mungkin ada orang tahu, ada orang tak tahu kan. Endorfin ni bila macam kadang-kadang kita tengok orang tu dia tak duduk diam. Maksudnya dia tak duduk diam tu, dia tak rasa macam bila dia ada masalah dia cari jalan. Macam ada beberapa tahun lepas kan, saya ada terbaca dalam surat khabar, orang tu dia suka buat replika rumah kecil-kecil. Banyak dekat rumah dia. Maksudnya dia buat replika kecil tu, replika rumah kayu tau. Rumah kayu tu dalam 4-5 buah. Lepas tu dia masuk surat khabar lah kisah ni kan. Bila orang interview dia, orang tanya kenapa puan suka buat benda-benda macam gini kan. Sebab yelah kalau tak ada sebab, kenapa nak buat. Lepas tu dia bagi tahu salah satu sebab dia gembira. Dia happy bila dia dapat menghasilkan satu replika rumah
Lepas tu dia buat lagi satu. Bila dia tengok satu dah jadi, dia tengok lagi satu, dia buat lagi sampai ada 4 biji masa saya tengok tu kan. Lepas tu bila macam wartawan tu tanya, okey, apa yalah maksudnya tak apa ke habiskan banyak masa. Rupa-rupanya dia kata dengan cara saya buat benda ni, saya lupakan masalah saya. So itu maksudnya dia mengalirkan, dia ada hormon endorfin tu, jadi dia mengalirkan, dia bila dia apa tu, dia lupa tu, maksudnya dia benda tu dia rasa macam tak sakit lah, tak menyakitkan jiwa dia. Ada orang macam tu jugalah kan, ada orang lain dia suka cucuk tanam, bila dia tengok hasil tanaman dia ada banyak, ada apa orang panggil tu, tanaman dia menjadi, dia rasa seronok, padahal dia ada masalah lain lagi. Macam tu. Ada orang dia suka melukis kan, melukis banyak-banyak, lepas tu tengok balik. Ada orang suka masak, masak pun ramai jugalah, ramai juga yang saya tengok di jenis dia kata masak adalah terapi. Ini pun macam kita tak boleh nafikan, memang betul. Kan kalau macam mak-mak ataupun yang perempuan, memang dia ada satu keseronokan bila kita dekat office ataupun bila kita bekerja, kita rasa stres. Jadi kita nak alihkan kita punya stres tu. Contoh hari Minggu kita masak banyak-banyak, satu family makan. Bila habis tu basuh pinggan rasa seronok sangat. Itu contoh. Okey, itu contoh hormon endorfin. Okey, oksitoksin. Oksitoksin ni pula adalah hormon cinta ataupun hormon kasih sayang. Hormon yang meningkatkan kasih sayang, kepada, kasih sayang ni luas lah, maksudnya yang luas. Okey, cinta kepada ibu bapa, adik-beradik, teman rapat, kawan-kawan, haiwan, lain-lain. Nah, okey. Hormon oksitoksin ni pula, hormon oksitoksin ni pula, ada orang yang dia memang lack, memang kurang hormon ni. Bila dia kurang rasa empati. Contoh kan kalau kita macam cakap ada orang ni, ada orang sakit ni, macam tu. Tapi bila ada orang yang kurang ni, kata, biarlah kalau dia sakit pun kenapa? Kalau dia sakit pun, maksudnya dia tak ada rasa macam kesusahan untuk membantu ke, ataupun rasa untuk mendoakan ke, ataupun kalau dia kehilangan pun dia akan rasa macam, senang cerita macam hati kering lah. Macam hati kering kan, tak rasa apa-apa sangat. Okey, tapi hormon oksitoksin ni pula boleh dirembeskan ataupun boleh dibanyakkan dengan cara kita, contoh paling senang adalah kalau ada suami isteri, kita bersamalah dengan suami isteri kita, dengan anak kita. Kalau tidak, kalau pada orang lain, yang penting kita ada menyalurkan rasa kasih sayang. Sebab kasih sayang ini adalah berbentuk fitrah. Fitrah kepada manusia. Jadi manusia ni memang dia suka berkasih sayang, suka benda yang boleh disayangi. Okey, kalau pasal oksitoksin ni pula, ada saya terbaca juga dalam surat khabar, tapi tak masuklah dekat dalam slide ni. Ni adalah contohnya banduan. Ni dekat luar negara, saya tak ingat kat negara mana. Okey, banduan tu, dia banduan kan hidup dalam penjara kan tak berapa nak happy kan. Maksudnya ada orang happy, ada orang tak happy lah. Tapi dia terasa tak happy dan macam kosong lah kan. Jadi banduan ni, kita nak meningkatkan rasa empati, rasa bertanggungjawabnya tu, macam mana adalah penjara tu dia bagi kucing pada banduan ni. Dia bagi kucing, bagi pets, bagi haiwan peliharaan. Lepas tu dia jadikan sebagai orang kata apa, tugasan kan, tugasan untuk dijaga daripada anak kucing, kena bagi makan, kena bela dekat dalam penjara tersebut. Bila dia bela tu, jadi banduan tu dia ada rasa tanggungjawab, dia ada rasa kasih sayang. Kalau sebelum ni dia buat jenayah, mungkin dia kurang rasa kasih sayang tu, dia kurang rasa tanggungjawab. Sebab tu dia rasa dia macam bila dia buat jenayah pun dia macam hati kering kan. Tapi bila kita bagi macam haiwan untuk dijaga, dia tengok sendiri haiwan tu, so dia akan mengalirkan rasa ataupun mewujudkan perasaan cinta kepada haiwan, kasih sayang kepada haiwan, macam tu. Okey, ini adalah 4 jenis-jenis hormon kebahagiaan. 4 jenis hormon, yang mana 4 jenis hormon ni kita boleh rembeskan sendiri. Maksudnya kita boleh wujudkan sendiri, boleh berusaha untuk kita wujudkan sendiri. Selain daripada tak perlulah macam nak makan ubat sangat ke apa ke kan. Cuma mungkin macam serotonin tu boleh ambil vitamin C. Yang lain ni tak perlu macam sehingga kena ambil ubat yang setiap bulan. Macam tu. Sebab kita boleh mewujudkan sendiri. Kecuali lah orang tu dia memang ada sakit lain, maksudnya dia ada
sakit serius yang lain sehingga dia rasa dia tak boleh nak mewujudkan, tak boleh nak menghasilkan hormon ni dalam badan dia. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah jenis-jenis stres. Ini macam yang saya cakap tadi lah. Okey, ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Okey, stres yang positif menggalakkan individu untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan tahap kemahiran daya suai. Meningkatkan kesedaran individu terhadap ruang masalah. Okey. Stres yang positif ataupun kita sebut dia sebagai eustress. Okey. Eustress ni maksudnya benda tu dia memberi kesan yang baik. Memberi kesan yang baik kepada seseorang tu. Contohnya kan, kalau macam ada orang dia nak pindah rumah, kan, pindah rumah, contoh rumah lama ke rumah baru, dia stres lah nak cari, apa orang panggil tu, kita kata nak cari lori, nak angkat barang, nak kemas rumah baru lagi. Mula-mula memang stres, tapi bila kita dah pindah rumah baru, okey, kita tengok rumah baru, kejiranan kita baik, rumah kita lebih luas, lepas tu kita boleh menghias rumah sebab rumah baru kan. Maksudnya itu akan menggalakkan individu tu dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan kita punya daya, maksudnya kita punya daya tahan tu. Kita jadi lagi seronok. Mula-mula memang kita stres, tapi lepas tu kita rasa seronok. Okey, stres yang negatif. Stres yang negatif pula ialah melampaui keupayaan individu untuk menghadapi sesuatu masalah. Memberi kesan kepada tingkah laku atau mewujudkan masalah fizikal. Okey, ini kedua-duanya adalah bergantung kepada kita punya, selain daripada benda ni kita tengok sebagai stres, maksudnya benda ni juga adalah salah satu macam kita punya tindak balas. Contoh tadi kan, macam kalau dia anggap benda tu negatif kan, contohnya bila pindah rumah tu dia anggap negatif, dia akan terus, dia tak akan jadi benda tu, tak akan jadi positif lah. Dia akan jadi negatif. Dia akan rasa macam, alah, kalau aku pindah rumah nanti anak aku nak sekolah lagi, nak tukar sekolah lagi, aku nak kena cari mana nak cari barang dapur. Kalau rumah yang sekarang ni senang nak pergi pasar, itu contoh. Okey, last dia jadi macam tak boleh nak adapt. Bila tak boleh nak adapt, dia rasa jadi macam semua benda yang dia buat serba tak kena lah. Okey, untuk yang stres yang negatif ni, kalau saya share sikit, dia banyak juga berlaku dari kalangan remaja. Okey, bila remaja kita ni, dia bukan semua. Ada remaja yang dia tak ada masalah, dia boleh adapt. Ada orang yang dia tak boleh adapt. Okey, dia tak boleh adapt, contohnya daripada duduk rumah tu ada family kan, ada semua ada. Maksudnya nak makan ada makanan, nak tengok TV ada, nak basuh baju pun ada mesin basuh. Tapi bila dia belajar, semua dia kena buat sendiri. Bila dia kena buat sendiri, tak sampai sebulan dia rasa macam benda tu tak happy lah. Tak happy, dan dia rasa macam tak boleh nak adapt dengan diri dia. Itu dia akan jadi stres yang negatif dan boleh mewujudkan masalah yang lagi, maksudnya kalau masalah tu dia tak boleh nak adapt, dia akan rasa macam benda tu akan jadi satu yang lagi besar. Okey, seterusnya. Okey, tanda-tanda stres. Okey, dah jauh dah kita jalan, baru kita tengok tanda stres. Okey, tanda stres kita bagikan kepada 4, kognitif ataupun minda. Kognitif yang maksudnya cara kita berfikir, emosi atau tadi perasaan, fisiologi ataupun fizikal, dan juga tingkah laku. Okey. Okey, pertama kognitif ataupun minda. Okey. Untuk orang yang stres, kadang-kadang orang tu dia stres tapi dia tak sedar. Ni kalau ada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang stres tapi dia tak sedar, ataupun dia satu level stres yang lagi teruk daripada stres yang biasa. Ni contohnya lah. Okey. Sukar memberi fokus atau perhatian. Contoh kalau orang bercakap dia tak faham ataupun dia tak boleh nak masuk tak boleh nak berfikir. Lepas tu sukar membuat keputusan. Sukar membuat keputusan ni maksudnya contohlah kita kata esok nak pergi kerja naik motor ke naik kereta. Itu pun tak boleh nak difikirkan. Okey, seterusnya kekeliruan. Kekeliruan yang mudah lah, bukan maksudnya isu yang mudah pun dia jadi keliru. Dia macam macam tak boleh nak fikir, susah, macam rasa macam keliru, nak buat yang mana satu. Okey, seterusnya berfikiran negatif. Berfikiran negatif pun salah satu menyebabkan kita daripada stres lah. Maksudnya daripada stres kita akan jadi berfikiran negatif. Lepas tu masalah memori ataupun pelupa. Ini pun bila kita masalah tu lebih besar daripada benda yang happy dalam hidup,
dia akan jadi pelupa. Okey, seterusnya emosi atau perasaan. Ini perasaan kita lah. Ini respon kepada persekitaran yang stres tadi. Okey, 1 mudah marah, 2 bimbang, 3 mudah terasa, 4 kemurungan, takut, rasa sedih berpanjangan. Dan dia ada banyak lagi emosi dia ada banyak lagi. Dia ada rasa macam apa tu kita panggil macam tak tentu arah pun ada. Kalau orang yang terlalu stres kan, dia akan jadi tak tentu arah. Dan emosi ni juga dia boleh pergi kepada satu fasa lagi yang lebih mendalam. Yang bila kita stres tu kita tak dapat selesaikan dan dia berganda-ganda, dia akan pergi kepada level seterusnya iaitu kebimbangan yang anxiety dan juga kemurungan, yang depression, kemurungan yang lagi teruk. Bila dah sampai kepada 2 tahap tu, dia akan jadi dia ibaratnya kalau satu level kita selesaikan, dia tak akan pergi level 2. Tapi kalau level 1 kita tak selesaikan, dia masuk level 2. Bila kita nak selesaikan, kita tak akan boleh terus keluar. Kita kena pergi masuk kepada level 1 semula. Bila daripada level 1 tu, dia baru dia boleh keluar. Maksudnya dia kena masukkan, maksudnya emosi dan perasaan itu dia kena masukkan daripada anxiety ataupun kemurungan. Okey, kalau anxiety ni dia dalam macam level 2 lah, depression ni level lagi mendalam lah macam tu Okey, jadi kalau contohlah orang tu dia tak selesaikan pada level 1, dia pergi pada perasaan itu telah mengalir ataupun hanyut kepada level yang kedua, kebimbangan yang anxiety ni, kita tak boleh selesaikan terus. Maksudnya kita selesai anxiety maka selesai stres je. Tidak. Dia akan pergi kepada level 2 tu. Kita kena selesaikan level 2, maksudnya kita kena hilangkan anxiety dia, kemudian kita kena ajar dia hilangkan stres dia, baru dia boleh keluar. Baru dia boleh keluar daripada dia punya rasa stres dia tu. Macam tu. Kalau dia takkan pergi macam anxiety, lepas tu dia pop terus happy, terus ni. Tak, dia punya fasa dia. Okey, macam tu juga macam kemurungan kan. Kalau kemurungan, okey, kita kena selesaikan level kemurungan tu dulu. Bila kita selesaikan level kemurungan, kita selesaikan level anxiety, baru dia pergi level stres dan baru dia akan rasa macam normal dan stabil. Kalau dia boleh sebenarnya, kalau kita kata nak keluar daripada kemurungan ni, kita pergi kepada level biasa. Dia bila ada satu kita panggil macam nak cakap hentakan, bukan, pertembungan perasaan yang backflip macam tu, maksudnya daripada kemurungan yang dalam kepada situasi yang normal ataupun kepada kita ibaratnya kita keluarkan dia secara mengejut daripada perasaan kemurungan, kita keluarkan dia secara mengejut kepada situasi normal macam biasa. Kita minta dia berfikir secara normal macam biasa. Dia akan ada satu macam ruang untuk dia adjust. Dan benda ni kalau kita tak adjust secara baik, secara yang elok, dia boleh ada kekal satu macam gap yang berpanjangan. Maksudnya seseorang itu dia mudah murung, dia mudah normal, dan dia tak akan jadi macam stabil. Dia akan jadi, dia punya graf dia tu macam kita panggil macam upside down, macam tu. Nak cerita tu kena cerita psikologi lah lebih sikit lagi kan. InsyaAllah lah kalau ada rezeki kan. Okey, kita pergi kepada fisiologi atau fizikal. Okey, fisiologi ni biasalah kita punya tubuh badan. Okey, rasa sakit pada tubuh badan. Kadang-kadang kita tak tahu sebab apa, tapi rasa sakit. Kan, kepala sakit, tangan sakit, belakang sakit, kaki sakit, tapi tak contoh kan, kalau macam kita sakit selalunya sebab luka kan, ataupun kita jatuh, ataupun bahagian badan kita patah. Ini tak ada patah, tak ada apa, tapi sakit. Okey, itu contoh Okey, yang kedua cerit berak atau sembelit. Ini termasuklah tadi yang pencernaan tu. Sama ada dia jadi macam terganggu sikit. Kan, bila kita terbawa-bawa dengan stres tu dan hormon serotonin tu kurang, jadi dia akan teralih kepada cerit berak ataupun sembelit. Okey, seterusnya loya, pening, sakit dada. Ni pun samalah. Ini pun sebab kita tak tahu apa jadi kat badan kita. Badan kita macam dia nak adjust, dia nak bergerak macam kereta api kan, dia nak bergerak lancar tu tak lancar. Ada benda dekat rel kereta api tu. Tu jadi dia macam gitulah. Dia jadi macam loya tapi tak tahu kenapa. Pening, sakit dada. Ni dalaman lah. Okey. Seterusnya kadar denyutan jantung meningkat.
Kadar denyutan jantung meningkat. Maksudnya ialah kadang-kadang bila kita termasuk dalam situasi anxiety itulah dari yang saya cakap tu kan, kebimbangan yang berlebihan, kita punya jantung memang lagi laju. Sebab kita akan makan macam apa tu, badan kita ataupun otak kita akan berfikir lebih. Jadi bila berfikir lebih, kita perlukan lebih oksigen, kan, lebih darah semua, menyebabkan jantung kita bekerja lebih keras. Okey, seterusnya letih, lesu. Kan? Dahlah macam apa, badan tak tahu sakit sebab apa, lepas tu kita rasa letih, rasa lesu. Okey, rasa letih dan lesu ni tadi kita boleh berlawanan lah dengan hormon yang dopamin tu. Maksudnya kita rembeskan hormon dopamin tu. Cari sesuatu untuk kita kejar, cari sesuatu untuk kita jadikan matlamat yang menyebabkan kita rasa kita boleh lawan perasaan letih dan lesu dan tak buat apa-apa. Okey. Seterusnya. Ada soalan? Apa soalannya? Ada apa tak kata message dia? Tak nampak lah. Oh, saya punya tak online. Tak ada obat. Ada soalan kat sini, saya baca. Adakah sama stres dengan anxiety? Bolehkah terangkan anxiety ini dan cara menghadapi? Okey, tu daripada siapa? Daripada Adian Syira. Okey, terima kasih Adian Syira. Okey, soalan tadi, adakah sama stres dengan anxiety? Okey, stres dengan anxiety ni macam saya ulang tadi, stres ni dia macam stres yang kita mampu hadapi sebenarnya. Okey, untuk masuk kepada level anxiety, dia stres tu dia lebih daripada 3. Lepas tu 3 contohnya ada 5 ke 6 ke isu yang kita stres. Contohnya isu tempat kerja, isu dekat rumah kan. Lepas tu isu dalaman lagi macam tadi. Dan lepas tu bila semua ni tidak diselesaikan, dia akan masuk kepada level anxiety. Okey, terima kasih. Dekat tempat chat. Facebook kan? Tak ada Google Meet. Oh, kat Google. Soalan kat Google Meet. Oh, yang ni tak buka Google. Teruskan yang tadi tu. Kan. Okey, untuk anxiety ni, okey, maklumat dia saya tak letak dekat sini. Tak sempat nak letak. Okey, kalau yang untuk anxiety ni pula, dia maksudnya kadang-kadang anxiety ni dia lebih kepada overthinking lah. Tapi ya keyword dia macam tu. Maksudnya stres yang tidak diselesaikan, dia akan masuk kepada level anxiety. Maksudnya kalau ada orang dia ada 5 masalah kan. Contoh 5 masalah. Okey, 5 masalah itu dia selesaikan satu persatu. And then dia akan masuk kepada level normal. Tapi kalau 5 masalah ini dia tak selesaikan, dia akan masuk kepada level anxiety sebab dia rasa macam mana ni, yang ni tak selesai, yang ni pun tak selesai, yang ni tak selesai, datang lagi masalah baru. Jadi dia jadi macam masalah yang dipendam, tidak diselesaikan dan kemudian akan mewujudkan rasa anxiety. Anxiety ni adalah kerisauan yang berlebihan. Apa tadi dia tanya tanda? Apa simptom? Terangkan anxiety dan cara menghadapi. Okey, cara menghadapi anxiety. Okey, cara menghadapi anxiety ni pun ramai jugalah orang yang tanya saya. Dia sebenarnya cara menghadapi anxiety ni dia kena amal. Dia keyword dia kena amal. Bukan kita tahu, kita tak buat, lepas tu kita akan masuk balik dalam ruang anxiety tu. Okey. Amal caranya adalah yang pertama, kalau kita rasa sesak nafas, kita kena ambil plastik ataupun apa-apa yang bila kita bernafas dia nampak udara. Contoh kalau macam plastik ataupun facial tu kan nampak udara kan. Maksudnya kita nampak yang kita sedut dan yang kita lepaskan. Yang itu. Okey, bila kita sedut, kita lepaskan plastik. Contoh kalau macam plastik, bila kita tarik, plastik tu dia kempung kan. Lepas tu bila kita lepas, plastik tu kan dia besar. So bila kita kena amalkan sehingga pernafasan sehingga kita rasa paru-paru kita mampu bernafas. Tapi anxiety ni pun dia ada banyak juga level dia. Okey, kalau macam Cik Alia tadi kepada yang bertanya tu, saya suggestkan untuk ambil dulu ujian DAS. Okey, ujian DAS ni dia boleh ambil secara online juga. Type je saringan minda sihat. Okey, nanti dia akan keluarlah ujian tu. Daripada ujian tu
kita tengok scoring markah kat mana. Kadang-kadang kita ingat kita stres, rupanya kita anxiety. Kadang-kadang kita ingat kita depression, rupanya kita anxiety. Kadang-kadang kita ingat kita stres, rupanya kita depressed. Jadi bila kita ada guideline tu, soalan itu dan dia ada markah dia, so kita akan lebih nampak kat mana. Dan lepas tu bila kita nampak dia punya scoring markah dia adalah scoring yang teruk atau sangat teruk, saya cadangkan untuk dapatkan khidmat sama ada kaunselor ataupun pergi kepada klinik-klinik untuk dapatkan bimbingan. Okey, anxiety ni bukanlah terus kena ubat ke apa ke tak, tapi kita boleh dapatkan bimbingan. Okey, kalau sekarang ni untuk anxiety ataupun scoring markah untuk anxiety dan depression yang teruk, stres yang teruk, ada banyak kaunselor yang berkhidmat di klinik kesihatan. Dekat satu Johor ni saya rasa ada. Jadi dia memang ditugaskan dekat klinik kesihatan untuk orang-orang yang dia bukan sakit fizikal, bukan demam, bukan sesak bukan darah tinggi kan. Kalau sebelum ni kan kita pergi klinik kesihatan untuk darah tinggi kan, macam demam, sakit kepala kan. Tapi tidak. Sekarang ni dia ada satu wing lagi iaitu untuk kaunselor, terutamanya pada masa-masa pandemik ni lah. Dia memang ada letak kaunselor yang boleh berkhidmat lah untuk memberi guide kepada orang-orang yang menghadapi situasi anxiety dan juga depression pada waktu sekarang. Tapi kita kena ambil ujian DAS tu dululah. DAS. Okey. Teknik lain. Okey, boleh tak saya ambil masa sikit, Puan? Saya cerita dululah sikit lah. Okey, ini pasal ini ilmu lah untuk orang yang ada anxiety. Dia kena aktifkan 5 panca indera. 5 panca indera ni adalah kita punya panca indera lah. Kita punya mata. Mata kita, pastikan mata kita ni jangan tengok kosong. Maksudnya kita tengok sesuatu, kita amati. Kan kadang-kadang bila kita kena anxiety, kita akan jadi macam tak tentu arah kan. Okey, duduk, okey. Kita adakan diri kita dalam bentuk duduk ataupun orang kata bentuk yang selesa. Okey, lepas tu kita kena pandang kepada sesuatu dengan kita amati. Contohnya kalau kita pandang pokok yang bergoyang, kita tengok urat pokok tu macam mana. Kita masukkan di dalam satu proses tau. Maksudnya kita proses. Kita tengok dan kita proses. Proses tu contohnya, okey, pokok tu bergoyang, urat dia macam mana, batang pokok tu macam mana, warna dia macam mana. Ada orang kan, kita kalau macam kita dalam situasi normal, kadang-kadang kita lalu sebelah kita pokok, kita tak hirau, betul tak? Kita tak kisah pun, oh ini pokok bunga, kita tahulah okey ada bunga, pokok bunga, tapi kita tak mengamati. Tapi kalau orang yang anxiety, dicadangkan untuk kita mengamati. Maksudnya kita duduk dalam satu ruang ataupun satu kawasan ataupun tempat yang kita rasa macam selesa. Ada orang dia kena anxiety di tempat yang crowd ramai. Yang itu memang saya selalu dapat passion yang macam itu. Dapat klien yang macam tu. Maksudnya dia bila ada orang ramai, contoh kan sebelum pandemik dekat kafe-kafe kan ada ramai orang, dia rasa tak selesa, dia rasa macam nak muntah, rasa macam nak menangis, tak tentu arah. Jadi selalunya saya akan kata okey, cari tempat yang awak rasa awak boleh calm down. Kan? Okey. Yang pertama, okey, mata kita aktifkan macam tu. Maksudnya kita mengamati, bagi otak kita berfikir. Kita bagi fokus lah, bagi macam satu benda tu kita fikir, kita fokus, analisa. Yang kedua, telinga kita. Telinga kita pun kita kena aktifkan. Okey, telinga tu maksudnya, okey, kalau kita cakap kita ada kat satu tempat ada pokok kan. Okey, kita cuba tengok surrounding tu, kita amati surrounding tu. Ada tak bunyi angin? Ada tak bunyi orang bercakap? Ada tak bunyi tapak kaki? Ada tak bunyi tupai? Ada tak bunyi hujan? Macam tu. Ada tak bunyi air? Kalau selama ni, kalau dalam situasi normal kita tak peduli. Kita rasa macam okeylah, tak apalah. Hujan, angin, macam tu kan. Tapi kalau macam kita, masa itu adalah kita sedang diserang anxiety, disyorkan untuk kita aktifkan kita punya deria telinga. Okey. Lepas tu, okey, untuk yang telinga ni juga, kalau ada orang dia boleh guna teknik tu, ada orang dia tak boleh guna. Okey, kalau orang yang tak boleh guna, disyorkan dia kena ada satu muzik ataupun satu gelombang ataupun irama yang dia rasa selesa dengan otak dia. Okey, kata aku nak kena serang anxiety ni, aku tak boleh, aku dah apa orang panggil tu? Jantung dah bergerak laju. And then dia kena ada music yang maksudnya music tu dia standby lah dekat handphone ke kan, macam mana ke dalam kereta ke. Okey, bila nak kena
pasang muzik tu. Okey, kalau macam ini terpulang pada masing-masing kalau macam dia ada banyak pilihan lah. Contohnya kalau macam saya suka relaxing music yang macam dekat okey. Baik Haji. Yang dekat Starbucks. Kadang-kadang saya selalu buka muzik Starbucks tu sebab dia macam jazz tau. Muzik dia jazz. So, jadi macam bila kita dalam satu situasi yang kalut and then kita dengar, kita rasa macam okey, tenang sikit. Macam gitu. Tapi ada orang dia suka buka zikir ataupun selawat. Dan itu pun tak ada masalah. Apa-apa yang muzik atau bukan muzik lah, macam kita panggil bunyi bunyi yang kita rasa selesa dan yang kita rasa macam kita boleh menenteramkan jiwa kita. Sekejap je, saya habiskan 5 teknik dulu. Okey, tadi mata, telinga. Okey, yang ketiga hidung. Okey, hidung kita ni, kita sekiranya diserang anxiety tu, kita cuba aktifkan hidung kita untuk menghidu. Hidu apa bau yang selesa ataupun apa bau masa tu. Kalau macam contoh kita tak suka bau busuk kan. Contohlah kan. Okey, kalau bau busuk kita rasa macam tak selesa ataupun kita rasa macam nak pergi somewhere else, and then pergi cari somewhere else. Dan untuk orang yang dah biasa kena anxiety ataupun dia dah adapt, ada orang dia akan simpan minyak angin. Kan minyak angin. Tapi minyak angin ni dia berangin lah. Maksudnya dia akan jadi panas lah. Kadang-kadang hidung terpanas kalau kita sapu. Ada orang dia suka sapu dekat belakang tengkuk. Tapi kalau sekarang kita ada essential oil. Essential oil ni yang ada macam minyak wangi. Kan dia ada macam-macam bau wangi, bau jasmine, bau chamomile kan, ada bau lavender, bau mint. Yang itu adalah lebih sesuai. Sebab dia ada bau-bau wangi sikit. Jadi kalau macam orang yang ada anxiety, dicadangkan benda-benda ni kena ada standby. Dia ada macam dan ada juga dia ada jual, kalau tak silap saya kita panggil apa, fresh aromatherapy. Dia macam minyak angin tapi dia taklah macam minyak kapak tu. Dia ada wangi-wangi sikit. Jadi minyak macam tu pun bagus, sangat membantu bila kita rasa kita nak diserang anxiety, kita terus hidu bau minyak tu. Dan kita akan rasa calm down. Okey, hidung. Lidah. Okey, lidah kita cuba aktifkan dengan kalau kita tak aktifkan lidah kan, ada orang dia akan rasa nak kancing gigi. Dia akan rasa dia punya anxiety dia sehingga dia rasa nak kancing gigi. Itu pun satu yang orang kata tak elok. So kita kena buat satu pergerakan macam contoh senyum ke, sengih ke, ataupun tengok video kelakar yang menyebabkan kita mulut kita macam bergerak, ataupun kita boleh makan chewing gum. Maksudnya kita mengunyah. Dan lidah kita kena ada satu proses. Maksudnya proses yang kita merasa. Benda tu bukan kepas lah. Maksudnya benda yang dirasa. Kita kena aktifkan 5 panca indera ni. Okey, last sekali adalah aktifkan, bukan last lah, tapi dia semua ni kena buat serentak. Kena buat lah maksudnya. Yang last sekali adalah kita punya tapak tangan. Okey, tangan kita ni dia akan ada kita panggil deria rasa kan. Okey, jadi ada orang yang dia akan kebas tangan. So nak elakkan kebas daripada tangan dia ni, dia kena standby satu benda yang dia boleh genggam. Bukan genggam lah, macam dia boleh main. Macam tu. Kalau orang normal dia tak kisah, dia tak ada masalah. Tapi kalau orang yang ada anxiety ni, kadang-kadang berpeluh. Kan? Okey. Jadi kalau macam contoh ada klien saya tu, dia akan standby kita panggil tuala tangan. Tuala tangan kan, dia akan standby dia punya minyak aromaterapi tu, dia akan standby dia punya music, dia akan standby dia punya sapu tangan. Okey, sapu tangan ni bila perlu dia lap. Tapi sapu tangan ni pun mesti sesuatu fabric ataupun benda yang kita boleh ramas tau. Yang dia ada satu macam, dia bukan macam sutera plain macam tu. Kalau plain kan macam kain satin kan plain. Bila plain tu kita pegang tu tak ada rasa apa kan. Tapi ambil sesuatu yang macam contoh lace. Lace kan kita boleh pegang, kita ada rasa dia punya permukaan dia. Benda-benda yang macam tu. Kalau macam tuala kan dia ada lampu-lampu dia tu kan, yang tu pegang yang macam gitu. Ataupun ada satu yang saya suka standby, tapi saya punya tak besar, saya suka buat macam kitchen kan, yang sequin tu, magnet tu, yang bila kita flip ke sini dia jadi lain, flip sebelah sini jadi warna lain. Yang itu pun sangat membantu. Maksudnya bila kita rasa ni, kita main dengan benda tu. So masa tu otak kita dia akan alihkan kita punya kita punya fokus tu lah kepada sesuatu yang lebih baik. Ini adalah teknik 5 teknik untuk aktifkan panca indera sekiranya kita diserang anxiety. Okey, ini berbeza dengan depression. Kalau depression lain lagi. Okey, saya minta ni lah untuk saya baca sikit.
Okey. Terangkan, okey. Kalau kita stres hingga kerap marah-marah, hingga perkara kecil pun buatkan kita naik angin, perlukah kita berjumpa kaunselor? Okey, kalau kita stres yang menyebabkan kita marah-marah sampai perkara kecil, satu benda adalah munasabah diri. Itu benda paling senang lah. Muhasabah atau muhasabah lah. Maksudnya kita benda tu, okey, dia ada sikit lah kat sini kan. Sekejap saya sambung balik. Macam ni. Ini adalah cara mengawal stres. Yang pertama, awareness, kesedaran. Kita sedar tak kita marah tu benda yang perlu ataupun tak perlu? Kalau kita rasa kita marah itu adalah benda yang perlu, kan? Contoh benda tu kita perlu marah. Ada orang curi barang kita, memang kita kena marah lah kan? Sebab orang mencuri kan? Tapi contoh kalau macam benda tu orang tu terkacau and then dia minta maaf. Okey, perlu tak kita? Maksudnya kita yang kontrol. Kita perlu marah ke tak perlu? Okey. Lepas tu okey, terima kasih ni untuk Encik Zulkarnain. Okey, bersukan untuk mengeluarkan peluh dapat meningkatkan hormon dopamin. Okey, ini satu perkongsian yang bagus. Okey. Baca surah Insyirah. Okey, alhamdulillah jiwa tenang, pemudahkan urusan. Okey, rajin amalkan. Ini pun salah satu juga. Terima kasih. Okey, baca surah Insyirah. Okey. Boleh kita ambil tindakan terhadap individu yang menyebabkan kita stres? Contohnya tuntutan melalui mahkamah. Okey, yang ini saya tak dapat jawab. Yang ini lebih baik Puan Rohaida untuk tanya kepada lawyer lah, kepada orang yang pengamal perundangan. Itu lebih bagus sebab ini melibatkan orang lain kan. Contohnya saya faham mungkin kadang-kadang kita stres dengan jiran, kita stres dengan orang lain lah, someone yang menyebabkan kita stres. Bolehkah kita ambil tindakan mahkamah kan? Boleh tanya dengan pengamal perundangan. Okey, adakah panik sama dengan anxiety? Okey, panik ni pula dia adalah satu simptom dalam anxiety. Okey, dia satu simptom. Macam tadilah saya cakap, kadang-kadang panik ni dia yang saya kata benda yang boleh trigger. Contoh kan, kita trigger. Okey, trigger tu dia punya orang kata konsep besarnya adalah anxiety. Tapi panik ni adalah di dalam anxiety itu. Okey, panik ni pun boleh dikawal dengan cara macam saya cakap tadi itulah. Aktifkan untuk 5 panca indera tersebut. Okey, adakah malu yang berlebihan termasuk stres? Malu kan? Sebenarnya saya ada baca hari tu, untuk malu yang berlebihan ni dia ada kekurangan pada sesuatu hormon, tapi saya tak ingat. Dia bukan hormon lah. Dia macam yelah, maksudnya dia ada kekurangan dalam diri dia, tapi saya minta maaf sangat sebab saya tak ingat dekat mana saya dengar. InsyaAllah lah kalau puan Encik ke BSSE Rafidah ni kalau boleh untuk PM saya kan, nanti saya cuba carikan balik sumber tu daripada mana. Okey, memang pelik, memang ada orang yang dia malu dia berlebihan. Maksudnya kadang-kadang ada seorang kan klien saya tu kan, dia cakap puan, saya malulah, macam benda yang sepatutnya orang lain tak boleh malu tapi dia malu, dan dia sedar yang sebenarnya perkara tu dia tak perlu malu tapi dia malu. Contoh kan, kalau macam kita pergi satu tempat, kita nak tanya toilet kat mana. Kalau macam kita nak pergi tandas, orang normal, kita akan tanyalah kan, kita tak tahu tandas kat mana. Jadi kita akan tanyalah, puan tandas kat mana, dan kita takkan rasa macam malu. Tapi bagi klien saya ni, dia nak tanya benda tu pun dia malu. Maksudnya malu berlebihan. Tapi saya tak ingat, dia ada dia punya macam ni jugalah, maksudnya yang maksudnya sesuatu yang perlu di counter back semula. Okey. Soalan, apakah perbezaan anxiety atau panic attack serta cara untuk mengelakkannya? Okey, ni macam saya cakap tadilah. Okey, panic attack dengan anxiety ni dia lebih besar daripada panic attack, dan bukan konsep lah. Kita panggil panic attack tu dia di dalam anxiety. Panic attack ni dia kena dia macam attack sekejap. Macam tu. Dia contoh yang pertama adalah, okey, ni untuk Cik Zairin Izulin Zulkifli. Okey, cik kan. Okey, untuk Zairin ni, satu, kita kena tahu apa yang trigger kita. Itu cara untuk kita kawal. Bila kita tahu apa yang trigger kita, kita akan mudah untuk kita mengelak. Mengelak ataupun macam contoh kan, kita rasa macam okey, kita tak suka orang ramai, ataupun kita tak suka cahaya. Ada orang dia tak suka cahaya. Dia tak kisah. Ada saya jumpa dia tak kena cahaya matahari pun dia tak boleh.
Dia nak dalam apa, kawasan yang redup. Maksudnya kalau rumah pun dia suka tarik langsir semua kan, macam tak ada matahari, macam tak ada cahaya lah senang cerita. Dia lebih suka tengok kelabu-kelabu macam tu. Masa tu dia baru tenang. Kalau nampak cahaya pun lebih daripada 15 minit dia akan rasa nak pitam, nak tombang, macam-macam. Tapi kalau yang sampai ke tahap itu memang kena ambil ubat. Sebab itu dah masuk macam kita rasa macam takkanlah kena cahaya pun tak boleh kan. Kita kan memerlukan cahaya untuk kita hidup, untuk kulit kita, untuk untuk kesejahteraan kita. Kita memerlukan cahaya. Kita tak boleh menyorok daripada cahaya kan. Lampu pun kalau macam kita kata gelap pun kita nak buka lampu. Jadi kalau sampai ke tahap itu kita memerlukan doktor lah untuk diagnose kita punya kelemahan tu. Okey, bila kita jawab yang tadi tu kan, anxiety atau panic attack, secara mengelakkannya tadi macam saya cakap lah, yang pertama kita kenal diri kita tak boleh apa. Contohnya jalan jam. Ada orang dia tak boleh jalan jam kan, jalan jam mulalah dia rasa macam nak marah, nak naik angin, nak macam-macam lah. Macam jadi macam naik darah tinggi apa semua kan. Okey, so caranya adalah dia kena cari laluan lain yang menyebabkan dia tidak panic attack. Ada orang dia baca berita dekat media sosial, dia kena panic attack. Yang tu pun ada masalah sekarang kan. Macam bila apa orang panggil tu, tengok berita kan sekarang macam-macam penyakit, lepas tu masalah ekonomi kan, masalah politik semua, dia terus jadi triggered. Jadi dia kena tahulah kalau macam gitu dia triggered pada media sosial, dia kena elakkan daripada media sosial. So kita kena carilah maksudnya trigger kita tu apa. Okey, contoh ni Encik Wadi, kalau saya cari lagu kita tu tajuk Moonflower atau Zikir-Zikir Munajat. Okey, ni dia share. Okey, lagu kita tu tajuk Moonflower atau Zikir-Zikir Munajat. Relax dalam bilik, tutup lampu dan dengar lagu tu sambil pejam mata. Bayangkan perkara-perkara gembira. Okey. Okey, selawat Arishna. Itu pun ada juga selawat Arishna. Itu pun sesuai jugalah kan. Benda-benda yang orang kata salah satu cara nak hilangkan stres. Betul. Okey, tapi kita kena ingat stres ni dia masalah. Maksudnya macam mana pun kita hilangkan perasaan stres itu, kalau stres itu adalah masalah itu yang kita kena selesaikan. Stres tu kita alihkan maksudnya kita stres, perasaan kita stres tinggal lagu. Tapi kalau benda tu ada masalah, kita tetap masalah itu yang perlu diselesaikan. Okey, terima kasih juga dia kata bawa aromaterapi. Betul, aromaterapi lavender terbaik untuk release stres. Betul. Lavender bagus, tapi kalau macam saya suka mint. Mint dia ada macam apa tu kita panggil, dia macam berangin sikit lah. Tapi dia terpulang. Setiap orang berbeza kan. Ada orang dia suka bau ros. Ada orang dia suka bau green tea. Green tea pun teh hijau kan. Teh hijau tu dia ada aromaterapi green tea tu. Yang itu pun sangat-sangat macam release. Kan? Okey. Seterusnya Cik Badrul, jika orang tu mempunyai tabiat gigit kuku, adakah itu stres? Itu bukan stres, itu tabiat daripada stres. Itu tak semestinya dia stres, itu adalah tabiat. Maksudnya itu adalah yang kita sebut responsif. Respon dia bila dia stres dia akan gigit kuku. Tapi kadang-kadang bila dia tak stres pun dia akan gigit kuku. Itu dia jadi tabiat. Okey, tabiat tu, kalau tabiat ataupun tingkah laku itu dia boleh maksudnya boleh kata stres, boleh kata tak stres. Dia sama ada kalau macam kalau kita nampak kawan kita gigit kuku kan, kita tahu itu adalah satu tabiat yang tak elok. Nanti kuku dia jadi tak cantik ke apa ke kan. So kita cakaplah dengan dia, kau janganlah gigit kuku, cuma kau gigit chewing gum ke kan. Kau gigit gula-gula tu lagi baguslah daripada gigit kuku kan. Contoh macam tu. Okey, stres pergi tanam pokok-pokok bunga atau siram pokok-pokok bunga. Okey, yang stres tanam pokok bunga ni lah. Macam tadi, kita meningkatkan hormon endorfin kita. Kan? Okey, seterusnya. Puan Doktor, kalau Pala tahu dengan banyak tanya, okey, bagaimana? Kategori apa? Saya ada kawan suka banyak tanya dan suka nak ambil tahu semua benda. Okey, itu kategori apa tu? Itu dia suka concern lah. Maksudnya dia suka mengambil tahu, tapi dia sedar tak benda tu dia suka ambil tahu. Ada orang dia tak sedar, dia memang jenis suka ambil tahu. Tapi kalau macam kita, contoh kalau dia tanya kita sendiri kena kawal. Maksudnya kalau kita sampaikan dekat dia, perlu ke tak perlu?
Perlu tak maklumat tu kita sampaikan dekat dia. Kalau kita rasa tak perlu pun sampaikan dekat dia. Jadi kita tak payahlah sampaikan. Nanti dia mesti akan cari sumber-sumber lain kan. Lepas tu kita tengok end up-nya macam mana. End up-nya macam mana. Maksudnya apa yang dia tahu tu, apa yang dia nak buat sebenarnya. Apa maklumat yang dia nak buat tu sebenarnya. Macam tu. Oh, lagu Kitaro. Betul lah, lagu Kitaro. Saya amalkan lagu Kitaro ni daripada umur saya 11 tahun macam tu kan, lagu Mak Suri. Memang saya suka sangatlah lagu tu. Ada banyak sangat lagi lagu-lagu Kitaro selain daripada lagu, ni saya share lah untuk maksudnya kalau sesiapa yang rasa nak cari muzik. Okey, selain tadi saya cakap saya suka lagu music jazz daripada Starbucks Live. Selain daripada itu juga lagu Kitaro pun best juga. Lagu Kitaro ni dia ada satu dia bukan jazz tapi Kitaro ni dia ada macam satu membangkit semangat tau. Macam kalau kita rasa macam apa orang kata tu, dia macam lebih kepada alam. Alam air, pokok, hujan, angin, macam tu. Sebab lagu-lagu dia pun kebanyakannya dia punya tajuk dia pun Moonflower, Sundance, macam tu. Kalau Cik Erwadi tahu lagu Sundance, saya suka juga Sundance tu. River with the Flow tu lagu River with the Flow itu pun salah satu kegemaran saya lah lagu-lagu tu. Okey. Oh, ni Cik Syam tadi yang paling tahu kalau saya tak jawab soalan dia stres. Okey, kalau orang macam tadi tu kan yang paling tahu tu dia kata dia tanya semua benda dia nak tanya tapi kalau dia tanya kita, contohnya dia tanya kita tapi kalau kita tak jawab soalan, orang tu stres. Okey, kita tanya dia balik. Nak buat apa? Nak buat apa tahu? Kenapa nak tahu? Kenapa nak tahu? Dan kita cuba untuk provokasi dia, kita panggil provoke ni macam kita confront lah. Okey, kau nak apa untuk daripada maklumat yang kau tahu daripada aku? Kau nak bawa gimana? Kau nak cerita kat siapa? Kau nak proses apa? Contohnya macam gitu. Contohlah tapi saya tak pasti, mungkin ini dia ada situasi lain. Contohnya isteri yang banyak tanya suami ke, suami banyak tanya isteri ke, itu lain lah. Okey, seterusnya, betul puan nak pergi hospital buat check up tapi terbayang-bayang kes COVID-19 semakin meningkat. Selepas tu jantung laju. Okey, macam untuk puan Zairin ni, benda ni pun ramai. Okey, sebelum kita berhadapan dengan pandemik, kita seorang yang tenang, elok. Tapi bila kena pandemik, dia jadi trigger dekat situ. Itu pun memang susahlah nak dielakkan sebab ramai orang yang melaluinya. Tapi macam saya cakap tadi, kita tahu apa trigger kita tahu macam mana kita nak kontrol benda tu. Okey. Pasal ramai juga yang sebelum ni kan, masa saya pergi tahun lepas saya rasa, ada orang tu dia memang kena anxiety sebab dia rasa macam kes ni lah, kes pasal C19. Okey, ini saya dengar daripada ceramah Ustaz Badri Shah. Kalau sesiapa suka tengok kan Ustaz Badri Shah, saya seorang yang suka juga tengok ceramah-ceramah Ustaz Badri Shah kalau saya ada masa. Okey, Ustaz Badri Shah kalau tak saya, dia cakap macam gini kita ni ini petua, nak kata petua taklah juga kan, tips. Okey, kita ni manusia, kita ni adalah khalifah dekat muka bumi, betul tak? Khalifah yang maksudnya kita ni ciptaan yang terbaik yang Allah ciptakan untuk kita. Okey, jadi kita jangan perkecilkan diri kita disebabkan pandemik yang berlaku ini. Maksudnya kita jangan terancam tu lebih kepada macam ni lah. Maksudnya macam, aku takut nanti aku kena ni. Benda tu tak sampai lagi. Maksudnya benda tu bukan kita yang kena. Kan orang lain, macam contoh kita bagi contoh macam kita pergi hospital, takutnya nanti aku kena. Jangan mindset macam tu. Maksudnya mindset kita adalah kita ni lebih hebat sebenarnya daripada virus tu. Kita ni virus tu adalah ciptaan dengan izin Allah lah, maksudnya kan. Ciptaan tu kita tak pastilah ciptaan wallahualam lah kan, orang kata ciptaan saintis sengaja kan. Tapi itu wallahualam. Tapi maksudnya ada pun virus, tak ada pun virus, kita ni adalah ciptaan terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan selalu sebut nama dia. Itu yang saya amalkan. Maksudnya kan, kalau boleh kita jangan macam berlainkan kita memang orang KKM. Contoh macam Dato' DG tu kan, DG Dr. Hisham tu kan. Dr. Hisham tu dia memang kena sebut, orang KKM kena sebut sebab itu kerja dia. Sebab dia nak kena cerita pasal statistik everyday. Jadi everyday dia kena sebut. Tapi cukuplah mereka sahaja.
Kalau macam kita orang biasa yang masih sihat ataupun pernah kerja tapi kita nak sihat, jadi kita jangan membesarkan makhluk ini. Maksud membesarkan kat sini maksudnya kita risaukan benda tu lebih daripada kita risaukan kuasa Allah. Contoh okey, contoh lepas tu ni ustaz tu jugalah dia cakap kalau kita asyik sebut contohnya orang tu mati sebab Covid, orang tu sakit sebab Covid kan, contoh benda tu kan makhluk. Bila kita selalu sebut macam ibaratnya benda tu penyebab, benda tu dia akan jadi macam satu, ini wallahualam, kita tak nampak mata kasar tapi pandangan daripada seorang ustaz lah. Dia kata benda tu dia akan membesar daripada sekecil virus. Apabila semua orang menyebut tentang dia akan membesar hingga sebesar rumah. Boleh faham tak? Sebab tu bila kita sebut-sebut tak ada orang tak baik-baik. Faham tak? Itu salah satunya lah. Maksudnya bila kita sebut, itu sebabnya bila kita daripada seorang ke dia jadi melarat. Macam gitu. Jadi yang terbaik adalah kita cuba untuk tidak menyebut nama dia dengan nama betul lah. Bukanlah saya kata tak payah sebut, tapi kalau boleh elakkan. Maksudnya kita elakkan. Kalau macam saya lebih suka kalau saya type dekat WhatsApp ke apa kan, saya akan letak C19. C19 ataupun kita sebut perkataan pandemik ke, tapi kita jangan sebut perkataan nama dia tu. Bila kita sebut nama dia tu, kita seolah-olah macam kita ni yang hebat ni pun kita takut dengan dia. Kita kan makhluk Allah kan, kita kan makhluk terhebat ibaratnya dia cipta, tapi kita takut dengan virus yang kecil. Sedangkan virus itu pun diadakan dengan izin Allah. Wallahualam. Itu salah satu pandangan saya lah yang saya dapat. Tapi kalau nak amalkan, boleh amalkan. Kalau tidak pun terpulang. Mungkin ada ilmu-ilmu daripada ustaz-ustaz lain untuk diamalkan. Okey. Ambil tahu bahasa kita supaya Encik Sam ni saya rasa dia kena PM saya lah soalan dia. Mungkin ada situasi yang berbeza. Okey, macam mana puan nak hadapi orang yang suka membandingkan diri dia dengan kita? Okey, kalau orang yang suka membandingkan diri ni sebenarnya dia ada satu, ini bukanlah isu stres sebenarnya, tapi dia lebih kepada isu kematangan. Kan, isu kematangan. Maksudnya kalau hati dia tenang, hati dia reda, dia tak akan sibuk untuk membandingkan diri dia dengan orang lain. Dia tak akan rasa macam dia tu lebih, gaji dia lebih, rumah dia cantik, jawatan dia lebih. Dia tak akan rasa macam tu. Dia tak akan terancam dengan kelebihan orang lain. Sebab dia faham dan dia tahu apa yang ada pada dia adalah direzekikan oleh Allah, dan apa yang ada pada orang lain juga adalah direzekikan oleh Allah. Ini pula saya dengar daripada Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar dia slot-slot apa orang panggil tu TikTok tu kan, kadang-kadang banyak kan. Jadi kalau ada tu boleh amalkan. Ustaz tu dia cakap, kalau kita rasa kita nak, ini mungkin bukan yang bertanya tapi orang lain kan, maksudnya kalau ada orang tu membandingkan diri kita dengan kelebihan orang lain, sebenarnya contohlah kan, saya rasa macam geram je, kenapa orang tu dia tak tutup aurat tapi dia dia kaya kan, dia tak tutup aurat tapi anak-anak dia pandai, contoh kan, dia tak solat tapi kaya macam tu. Kadang-kadang kita terasa lah kan, rasa aku ni sembahyang, aku ni macam lagi baik daripada dia. Itu adalah benda tak baik juga. Maksudnya kita ni membezakan kita dengan dia kan. Jadi cara untuk kita cut perasaan itu, cara untuk kita matikan perasaan itu adalah dengan kita panggil macam kebergantungan lah pada Allah kan. Maksudnya kita bergantung tu, maksudnya apa yang Allah beri itu adalah yang terbaik untuk dia pada masa itu. Kita tak tahu apa kekurangan dia, kita tak tahu apa yang dia hadapi, hati dia tenang ke, dia tak tenang ke, kita tak tahu. Tapi yang penting kita lalui jalan kita. Maksudnya kalau kita tenang dengan sesuatu yang sedikit, itu adalah lebih baik daripada kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang orang lain lagi banyak daripada kita. Memang benda tu sebenarnya dalam perasaan positif dan perasaan negatif, dia ada kita panggil macam ranking tau. Ranking. Dalam perasaan positif, ranking yang paling tinggi, dan perasaan negatif ranking yang paling tinggi. Ranking negatif ni biasalah kita ada rasa macam tak seronok lah ini apa semua kan. Ranking, saya cerita yang negatif dulu. Negatif ni, ranking dia yang paling tinggi, perasaan negatif adalah sombong.
Ini saya dapat daripada Profesor Aziz. Saya tengok nama penuh dia Aziz Shah kot. Dia daripada Profesor USI. Dia memang terror lah bab psikologi ni kan. Jadi apa yang cakap tu saya petik dan saya amalkan. Okey, dia kata perasaan negatif ranking yang paling tinggi selain daripada marah kan. Marah tu sebenarnya marah tu pun bukan ranking paling tinggi tau. Marah tu kan, kita marah kan negatif kan. Tapi sebenarnya ranking paling tinggi untuk perasaan negatif bukan marah tetapi adalah sombong. Yang kedua adalah dengki. Sombong dan dengki. Okey, sombong ini dia menutup segala pintu, maksudnya segala pintu kita tak open-minded kan, segala pintu kebaikan. Maksudnya kalau orang nak jumpa dia sombong. Kalau dia nak jumpa orang pun, aku tak nak jumpa orang tu lah, patutnya jumpa aku dulu. Jadi sombong. Okey, sombong dengan ilmu, sombong dengan Allah, sombong dengan orang lain kan. Jadi dia menutup segala pintu kebaikan. Yang pertama sombong, yang kedua dengki. Dengki ini pun sama. Maksudnya bila segala apa yang orang lain ada, dia rasa dengki. Jadi macam mana dia nak jadi baik? Macam mana dia nak jadi redha? Macam mana dia nak jadi bersabar? Sebab itulah kalau macam perasaan dengki ni lebih besar. Sebab tu orang kata kalau dengki bahaya. Kan? Sebab daripada sekecil-kecil benda kita dengki, sehingga kalau kita turutkan perasaan dengki tu, kita boleh menghancurkan orang lain. Itu maksudnya kita manusia kan, kita boleh macam hantar santau ke, apa ke, tikam belakang ke. Maksudnya dia boleh meruntuhkan perkara baik yang lain. Okey. Yang ketiga kot, saya rasa yang ketiga atau yang keempat baru marah. Marah maksudnya orang yang baran, panas baran. Maksudnya itu baru ranking dia. Okey, yang positif pula, ranking paling tinggi. Okey, ranking paling tinggi. Ada orang cakap biasalah yang positif ni happy kan, bahagia. Tapi sebenarnya yang paling tinggi adalah ranking positif yang paling tinggi sebenarnya adalah bersyukur. Bersyukur. Ini saya sama juga saya dapat daripada Profesor Aziz tu. Tapi sebelum tu lagi saya tahu perkataan bersyukur ini adalah ranking yang paling tinggi. Masa tu saya ada dalam satu kursus. Okey, lepas tu dalam kursus tu saya punya PhD, masa tu dia minta saya senaraikan perkara baik. Saya pun cakap tulislah kan. Bertanggungjawablah, sabarlah, happy lah, gembira apa semua. Okey, lepas tu dia ajar. Dalam ni ada ni tak? Dalam ni ada ni tak? Sehingga yang akhir sekali saya jumpa dua je. Maksudnya dua je yang paling major, perasaan yang paling major, yang ibaratnya kalau kita ada perasaan tu, perasaan lain tu pun kita akan ada. Perasaan lain tu pun akan terikut dalam perasaan itu. Perasaan itu adalah perasaan bersyukur. Maksudnya kalau ada orang buat kita bersyukur. Kalau kita ada diberi ujian, kita bersyukur. Kalau kita diberi nikmat pun kita bersyukur. Lepas tu yang kedua, kalau saya yang pertama syukur, yang kedua barulah redha. Maksudnya kita bersyukur, lepas tu kita redha. Redha ini lebih tinggi. Haji kalau saya salah betul kan. Okey, redha ini adalah perasaannya lebih besar, lebih tinggi daripada perasaan sabar. Ini pun saya dapat daripada program Tajilah Ustaz. Dalam program itu dia kata ada orang ni, dia ada dua jenis. Maksudnya bukan orang, maksudnya saya perasaan tu sabar tu dia ada dua. Satu, kita bersabar tu kita bertahan. Kita bertahan ni maksudnya macam sabar je aku dengan kau ni. Contoh kan kita gaduh dengan jiran ke dengan anak ke dengan bini, sabar je aku dengan kau. Tapi sabar kita itu adalah kita bertahan. Tapi kita tidak redha. Tak redha ni maksudnya kita tidak melepaskan kemarahan itu. Kemarahan itu kita pendam ataupun kita tahan. Tapi kalau kita redha, maksudnya kita sabar dan kita redha, perasaan marah ataupun perasaan tak puas hati itu kita lepaskan. Kita redha. Contohnya ni contohlah kata macam okey, kita ada suami, tapi suami buat perkara tak baik ke kan. Lepas tu kita yang pertama kita tahan sebab kita rasa macam aku ni ada banyak, maksudnya aku ni kahwin dengan dia, aku ni ada anak dengan dia, kalau aku tak bersabar, itu maksudnya kita tahan marah. Kita bersabar, kita tahan marah. Kalau aku bercerai dengan dia, apa jadi dengan anak aku? Itu kita tahan marah. Tapi kalau kita redha ini, kita rasa macam okey, tak apa. Dia buat salah, nanti Allah yang akan memimpin dia ke jalan yang betul. Maksudnya kita berlapang hati, kita berlapang dada. Itu maksudnya. Okey. Saya minta ni untuk saya baca seterusnya. Okay, Assalamualaikum puan, asalnya saya pergi jumpa doktor sebab pada mulanya saya ingat saya ada penyakit lain seperti simptom semua sakit badan ini semua. Jadi kan situ aja apa yang boleh saya buat. Okey. Doktor kata saya ada anxiety disorder. Okey, kalau doktor yang tetapkan ada anxiety disorder, tanya dengan doktor
perlu tak jumpa psikiatri? Perlu tak jumpa dengan kaunselor? Selalunya orang yang ada anxiety disorder kan, kalau macam tadi anxiety sahaja. Kalau anxiety disorder, dia macam lagi dalam lagi, tapi dalam part anxiety. Ni dah kecelaruan anxiety. Kecelaruan macam ni, kecelaruan kebimbangan. Dia ada kecelaruan dalam lagi. Macam itu kan. Ini selalunya memerlukan bantuan perubatan, ataupun dia memerlukan sesuatu teknik yang lebih daripada teknik yang saya bagi tadi. Okey, saya harap Puan Noridayu boleh jumpa pakar, ataupun boleh dapatkan nasihat orang yang lebih baik. Okey, seterusnya saya ada bertanya pegawai KKM mengenai swab test. Dia jawab dalam bahasa Inggeris dengan slang London. Saya rasa dia stres. Betul ke Puan? Kalau kita yang rasa dia stres, itu tidak sah. Tidak sah. Maksudnya kita tidak berhak untuk menghakimi orang. Maksudnya dia nak jawab dalam slang apa ke, dia nak jawab dalam bahasa apa ke, yang penting kita faham lah kan. Contohnya slang London kan, dia kata no, I'm sorry, you cannot do a swab test here. Dan kita tak boleh nak cakap dia stres, sebab kita tak tahu hati dan fikiran dia macam mana. Tapi kalau daripada simptom, kita boleh agak, mungkin dia stres agaknya, mungkin dia stres ramai orang. Itu kita agak itu boleh lah, tapi kita tak boleh lah macam menghakimi, kau ni stres ni, kau pergi jumpa doktor, kau pergi jumpa dengan tidak. Okey, seterusnya. Kalau orang-orang tua dulu kan, kalau sakit tak bagi sakit, cakap sihat-sihat, insya-Allah akan sihat. Betul. Okey, Puan Syahida Baharum. Betul. Maksudnya kita ini betul lah kan? Betul. Kalau kita rasa sakit, aku sihat. Jadi bila kita selalu bisik dekat hati, bisik dekat minda kita rasa kita sihat, lama-lama seluruh tubuh badan kita akan rasa sihat. Ini macam maksudnya doa untuk diri sendiri. Okey, saya gemar ni Cik Z. Saya gemar berbasikal untuk mengurangkan stres, tapi kurang gemar dalam grup basikal yang besar. Okey, ini bukan masalah stres, tapi ini adalah masalah orang kata macam, yalah, biasalah, diorang dia ada personality kan. Dia personality. Mungkin personality ni adalah personality yang tidak suka pada sosial yang besar. Maksudnya kalau tak ada masalah untuk berbasikal, tapi kalau kita tahu kan kita tak minat untuk dalam grup yang besar, and then kita buat untuk kita punya sendirilah. Tak ada masalah. Okey, kita kita nak buat tu untuk apa? Tak semestinya bila kita mengayuh basikal kita kena join group. Lepas tu bila join group kita kena follow dia punya ni, kena ada komitmen bagai semua. Itu pilihan kita. Kan? Maksudnya kalau kita rasa macam tak apalah, aku nak round-round kat rumah je, ataupun aku nak round somewhere, tapi aku nak sendiri. Itu tak ada masalah. Okey. KPJ ada sesi kaunselor untuk passion tak? Okey. Ni boleh jawab nanti. Mungkin kalau macam dekat KPJ, kami lebih kepada pelajar. Tapi kalau tuan nakkan sesi, tuan boleh berhubung dengan LPPKN. Di LPPKN kita ada kaunselor-kaunselor panel yang mana bolehlah kita buat sesi dengan mereka. Selain daripada LPPKN, dekat KKM pun ada. KKM, Klinik Kesihatan lah, Klinik Kesihatan Malaysia. Tapi first jumpa tu, kita kena buat yang saya cakap tadi tu, saringan minda sihat. Kalau ada saringan minda sihat tu, dan ada skor markah yang menyebabkan kita perlu mendapatkan bimbingan, and then saya rasa dia akan bagi untuk dapatkan perjumpaan dengan kaunselor. Okey, seterusnya kita yang mengawal diri kita secara seperti. Okey, betul. Puan, maaf boleh ke ulang test apa yang untuk tentukan tahap stres kita tu? Okey, ujian tu kita panggil, kalau macam orang kaunselor dia memang selalu pakai lah, DAS 21, DASS, DAS 21. Okey. Tapi saya nak tunjuk dekat sini, tak nampak pula kan? Boleh tak Hakim tolong buka? Boleh. Saringan minda sihat. Typekan dekat Google je. Buka je kat Google. Dia saringan minda sihat. Boleh juga ambil secara online. Tapi bila kita ambil secara online pun, kalau kita datang ke klinik pun, doktor memang akan suruh ambil lagi selalunya. Sebab untuk saringan minda sihat ni available dalam masa seminggu hingga 2 minggu. Lepas seminggu hingga 2 minggu, kita kena ambil lagi. Maksudnya emosi kita kan, manusia, emosi kita ada turun naik. Ada masa kita dah tenang. Jadi bila kita tenang, mungkin tak sama scoring kita pada masa kita tengah susah hati. Okey. Yang jauh ni. Ada.
Ya betul. QR di nampak kan? Online nampak tak? Okey, sekejap Okey, ni. Ini untuk orang Johor. Tapi kalau orang bukan Johor pun boleh guna juga. Okey, IDAS ni. Ini memang saya selalu minta lah untuk klien saya untuk isi letak IC, lepas tu masuk dan jawab soalan. Dia tak banyak soalan di dalam tu, tapi nanti dia akan keluar lah jadi scoring kita sama dia ada 3 tu lah, ada 3 DASS. Itu adalah depression, anxiety, stress. Okey, stress score, S last tu score. Okey, jadi dia ada antara 3 ni. Kadang-kadang kita tak tahu kita depressed, kadang-kadang kita tak tahu rupanya kita ni stress ke, anxiety ke, depressed. Tapi bila kita ambil scoring ni, dia akan bagikanlah benda tu pada 3 tu. Okey. Okey, itu sahaja. Lagi ada apa-apa soalan tak? Dapat tak? Okey, rasanya macam apa yang saya cerita tu semua kita dah jadikan satu perbincangan kan? Okey, ni tak ada dalam slide tapi saya nak share jugalah. Okey, pergi slide yang lain sajalah. Okey, masa pun dah tak banyak dah, sudah 40 dah. Okey, tapi ni tak ada dalam slide sebab saya tak sempat masukkan malam tadi. Okey, ini pun saya dapat daripada saya punya bacaan, daripada satu jurnal. Okey, jurnal tu adalah kita panggil stres atau tekanan menurut Al-Quran dan hadis. Okey. Daripada Al-Quran dan hadis itu memang luaslah dia punya tafsirannya tu. Tapi diringkaskan adalah stres itu adalah salah satu ujian. Okey, dalam Islam ini yang saya sampaikan ini adalah daripada Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar ni dia kata okey, manusia ini diuji dua. Nak kata dua tu lebih kurang lah kan. Dua okey, contohnya adalah ujian untuk kita kita panggil kifarah maksudnya kita pernah lalai. Maksudnya kita pernah lalai daripada kita punya tanggungjawab sebagai khalifah, and then Allah datangkan ujian untuk kita kembali kepada Allah. Ujian kan, macam contohnya dulu kita sihat tapi kita lalai, kita tak buat ibadah. Dulu kita kaya tapi lepas tu Allah tarik nikmat kaya, jadi kita macam jatuh terduduk. Lepas tu baru masa itulah baru kita cari Allah. Itu adalah kita panggil ujian macam disebabkan lalai lah. Okey, ujian yang kedua adalah contohnya seseorang itu dia melalui dia punya perjalanan hidup dia adalah orang yang baik. Orang yang baik maksudnya orang yang memang beramal ibadah, memang baik, memang soleh kan, soleh, soleha, ibu yang baik ke, anak yang baik, suami yang baik. Tetapi Allah uji. Okey, ujian ini adalah disebabkan Allah nak meningkatkan darjat kita. Allah nak meningkatkan darjat kita. Maksudnya kita diuji sesuatu yang kita rasa kita itu bukan kesalahan kita yang lalu. Maksudnya kita bukan itu kesalahan kita yang lalu, tapi Allah nak uji. Allah bagi kita ujian. Sebenarnya itu adalah ujian untuk meningkatkan darjat kita menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik dan bertakwa. Jadi kita sebagai manusia dalam Islam, kita memang kena berlapang dada dengan ujian, berlapang dada dengan, maksudnya macam tadilah, kita bersyukur. Besarkan kita punya perasaan bersyukur itu lebih besar daripada perasaan bersabar, dan lebih besar daripada perasaan marah, perasaan tak puas hati tu. Maksudnya syukur itu lebih banyak. Setiap hari bersyukur. Kalau ada pun perkara-perkara yang kita tak sangka jadi, ataupun masalah-masalah yang tak sangka jadi, kita utamakan syukur. Okey, syukur aku diuji begini. Syukur aku, contohnya macam ni. Okey, contoh saya bagi contoh. Saya sebenarnya dijemput ceramah minggu lepas. Minggu lepas 28 hari bulan Ogos. Tapi 28 bulan Ogos itu pengerusi majlis kata tak boleh, masjid kena sanitize. So saya rasa macam alhamdulillah 28 hari bulan itu saya tak ke udara, saya tak ke masjid sebab rupanya masjid disanitize. Kalau saya pergi 28 hari bulan, masjid disanitize pada 29, saya akan jadi kontak rapat.
Kan? Jadi saya masa tu saya rasa okey Allah selamatkan aku kat sini. Macam tu. So jadi saya di-extend kepada tarikh hari ini 4 hari bulan September. Bila di-extend kepada tarikh ini, saya berpeluang untuk mengiklankan saya punya program ni dekat Facebook dan saya berjaya, bukanlah nak kata berjaya taklah, tapi saya dapat support daripada kawan-kawan lain. Maksudnya kalau saya buat 28 hari tu, kemungkinan peserta yang daripada FB saya tak dapat join masa tu. So jadi bila saya buat hari ni, Alhamdulillah ada kawan-kawan saya yang join juga. Itu contoh lah Okey, ni kita minta sikit masa lagi Ada soalan? Soalan soalan boleh soalan. Boleh apa yang nak tanya, tak jawab lah. Boleh lah sampai. Okey, kalau ada nak soal, nak buka mic boleh? Kalau tak saya teruskan kepada terapi stres dari sudut Islam. Macam ada tak? Waalaikumsalam, tak dengar. Ha ah. Ya. Tapi dia berdengung lah. Ah. Yes.
Ya, betul. Ya, ya betul. Ya. Ya betul. Okey, terima kasih Puan. Alhamdulillah kan satu pengalaman yang dikongsikan yang sangat berharga. Kan? Sebenarnya kalau kita tak lalui, kita tak akan pergi kepada fasa kehidupan yang seterusnya. Itulah sebabnya kadang-kadang kita ingat kita ada semua benda, kita satu fasa yang hebat, tak rupanya Allah nak tambah kita pergi ke upgrade fasa lagi kan. Itulah betul apa yang Puan cakap, Puan dah redha kan, kita lepaskan. Jadi kemarahan itu tak ada. Jadi bersabar itu dia pergi kepada bersabar yang redha. So kita akan rasa bahagia. Apa yang kita lalui itu adalah membahagiakan kita. Okey, ada lagi soalan lain? Kalau tak ada, saya nak kongsi sikit terapi stres daripada sudut Islam. Ada lagi tak? Ada. Kejap lima poin sahaja. Okey, terapi stres daripada sudut Islam. Okey, yang tadi saya cerita itu adalah teknik. Okey, teknik maksudnya nak dengar lagu kan, apa-apa lagu tadi Encik Sam bagi Encik Irwandi tadi bagi lagu-lagu Kitaro ke apa ke kan, itu adalah teknik. Teknik dan juga terapi lah. Tapi yang ini adalah daripada sudut Islam. Dia tak salah tak salah untuk amalkan. Kadang-kadang ada orang cakap macam daripada kau dengar lagu baik kau dengar zikir kan. Tapi itu adalah pilihan kita yang mana satu kita lebih selesa. Okey. Apa orang panggil, jangan kepada maksiat sudahlah kan. Maksudnya janganlah sesuatu yang berbentuk maksiat, tapi berbentuk sesuatu yang orang kata mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah yang lebih baik. Okey, terapi stres daripada sudut Islam, yang pertama adalah tadabbur. Okey, tadabbur, saya minta maaf kalau saya salah nanti betulkan. Okey, untuk tadabbur ini adalah kita memahami ayat Al-Quran. Okey, memahami maksudnya dalam hidup kita ni Al-Quran itu adalah panduan kita kan, Al-Quran dan hadis. Jadi kita ambil masa dalam hidup kita ini untuk memahami ayat Al-Quran. Okey, bila kita memahami ayat Al-Quran, maksudnya kita ada sesuatu dalam fikiran kita yang kita proses. Kita proses, maksudnya maklumat itu dikumpul dan diproses. Kita tak akan macam menyalahkan takdir. Kita tak akan tanya why ni, kenapa aku, kan, sebab kita dah faham daripada Al-Quran, dan juga kita faham, bila kita tadabbur tu kita faham Allah punya suruhan kan. Maksudnya dalam Al-Quran itu kan lengkap semuanya, ada panduan, ada suruhan, ada juga kaedah rawatan semua kan. Jadi kalau kita baca biasa memang kita rasa yelah, ada orang dia faham terjemahan, tapi kalau tadabbur ini dia lebih mendalam. Maksudnya tadabbur itu kita akan lebih mendalam kenapa Allah ini menjadikan kita manusia, dan kenapa Allah menjadikan kita perkataan khalifah itu. Maksudnya apa yang ada dalam perkataan khalifah itu. Itu contohlah tadabbur. Okey, seterusnya bila kita dah tadabbur Al-Quran, maksudnya kita tadabbur ayat-ayat Allah, kita bertafakur. Tafakur ini adalah kita merenung, berfikir dengan mendalam, okey, mengenai, maksudnya dengan mendalam lah, bukan secara simple sahaja. Bertafakur ni juga dia adalah banyaklah nama lain kan. Selalunya kalau macam orang yang non muslim, dia level-level untuk dia orang kata berdamai dengan diri ni, dia akan sampai level tafakur. Maksudnya dia kan
ada orang yang dia akan ada percaya Tuhan, ada yang tidak percaya Tuhan kan. Jadi dia akan sampai level tafakur, maksudnya dia penerimaan kepada diri, berfikir kesihatan diri, kesempurnaan diri. Tapi kalau macam kita orang Islam, kita tadabbur dulu. Tadabbur dulu, kita maksudnya kita kenal pencipta kita dulu, lepas tu baru kita kenal diri kita. Lepas apa kaitan? Maksudnya apa kaitan kita, diri kita dengan pencipta kita? Bila kita ada tadabbur dan tafakur ini, maka kita akan lebih mudah menerima sebarang ujian, sebarang stres itu. Okey, seterusnya adalah bersedekah. Okey, bersedekah ni, yelah kadang-kadang kita ingat bersedekah ini apa orang panggil tu, benda yang klise lah, kan. Kita rasa macam mana sedekah ni kita boleh jadi terapi. Kan contohnya macam mana sedekah ni boleh jadi terapi. Okey, rupanya bersedekah ini sebenarnya dia mengangkat ataupun dia ada satu perasaan, kita panggil self-esteem ataupun kita panggil kepuasan diri. Sebab tu bila kan ada orang kata apa, saya tak ingat itu hadis ke apa, tapi dia macam orang kata tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Betul tak? So maksudnya tangan yang memberi itu, maksudnya kita bersedekah lah, kita memberi. Kita yang memberi ni, maksudnya kita lebih baik daripada tangan orang yang menerima. So maksudnya kita ada satu upgrade level lagi sebagai orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Maksudnya kita memberi sedekah, yang pertama semata-mata kerana Allah. Maksudnya kita tak harapkan balasan, kita tak harapkan pengaruh, kita tak harapkan orang akan hormat kita, kita tak harapkan orang balas apa yang kita bagi. Dia semata-mata kerana Allah. Okey, lepas tu sedekah ketika sihat. Bukan maksudnya sedekah bila dah sakit baru nak sedekah kan. Tapi sebaik-baik sedekah adalah sedekah ketika kita sihat. Okey, sedekah ketika rasa bakhil. Maksudnya kita rasa kedekut sangat, masa itulah kita bagi. Sebab kedekut ini nafsu. Kan nafsu kita rasa harta dunia kan, banyaknya duit aku 1,000, banyaknya kalau aku bagi nanti dah kurang. Ataupun kita rasa macam banyaknya barang kemas kita, kalau aku bagi kat orang dah kurang. Macam tu kan. Masa tu lah sebaiknya kita bagi. Okey, lepas tu maksudnya masa tu adalah kita berjaya melawan kita punya nafsu bakhil tu. Nafsu kedekut tu. Okey. Seterusnya sedekah ketika ingin menjadi kaya. Sebab ini biasalah kan, orang kata lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat. Ini petua sedekah dalam Islam kan. Okey, selepas itu adalah sedekah secara rahsia. Sedekah yang tidak diwar-warkan. Sedekah yang tidak yelah, maksudnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dirahsiakan. Itulah yang sebaiknya. Okey, lepas tu sedekah tanpa rasa megah dan riak. Kadang-kadang ada orang ni, riak ini adalah satu yang subjektif juga. Ada orang dia rasa macam dia bagi 100 walaupun orang lain tak tahu, dia rasa diri dia hebat. Tapi sebenarnya perasaan itu pun tak perlu ada. Sebab bila kita bagi 100, orang lain, satu orang lain boleh bagi lagi banyak daripada itu. Dan juga Allah punya nilaian 100 itu adalah tak sebesar mana pun. Walaupun kita sebagai manusia kita kata, 100 ni gaji aku ni. Contoh kan, 100 ni gaji aku 2 hari, gaji aku 3 hari. Aku nak dapat 100 ni. 100 ni kalau aku beli ni, tapi aku sedekah. Hebat tak aku? Contoh kan. Itu pun sesuatu yang tak hidup lah. Yang sebaiknya adalah bila kita sedekah tu, kita tak bermegah. 100 ni aku sedekahkan. Tapi tak ada orang lain tahu. Sedekah di waktu yang kita rasa sihat. Macam itulah. Okey, seterusnya adalah berzikir. Berzikir macam tadilah, zikir-zikir munajat. Kan apa-apa zikir munajat itu adalah terapi stres. Kenapa? Sebab zikir ni, ada orang yang dia tak biasa amal, dia akan rasa macam klise lah benda ni kan. Biasalah, subhanallah, apa semua kan nak kena buat. Dia sekadar di bibir, tidak tersentuh di hati. Kan? Tapi bila bila berzikir yang dimaksudkan untuk terapi ni adalah bila kita betul-betul menginginkan sesuatu maksudnya sesuatu ataupun satu kuasa kan, macam kuasa Allah lah maksudnya kan, bersama dengan kita. Itu adalah zikir yang sebenar. Maksudnya kita nakkan Allah punya kasih sayang tu, bukannya sekadar di bibir, bukannya sekadar subhanallah, lepas tu dah lupa. Tapi bila kita masukkan berzikir, itu adalah berzikir yang sepenuh hati, sepenuh perasaan. Itu adalah yang lebih baik. Dan terapi lah, maksudnya terapi stres. Sebenarnya kalau macam kita kepada orang yang non-Muslim sekalipun, diorang pun ada juga bahasa-bahasa yang disebut. Maksudnya bahasa yang kalau kita bagi kita, bila kita ulang benda tu jadi zikir. Bagi diorang pun suka juga menyebut. Contohnya ini yang
western style lah kan. Contohnya aku nak nasihat tadi kan, tapi benda tu kan dia sekadar manusia, kita sebagai manusia kita bercakap dengan diri dan tak ada connection dengan Allah. Tapi bila kita berzikir ni, kita cakap dengan diri kita, kita cakap dengan Allah. Itu yang macam maksudnya kita punya advance lah. Kita punya terapi yang lebih advance daripada yang Mak Saleh punya. Mak Saleh non Muslim lah, tak kisahlah Mak Saleh ke bukan ni kan. Okey, yang kelima tadi adalah rasa bersyukur. Bersyukur yang saya cakap tu lah, maksudnya dalam apa-apa yang berlaku, perasaan utama sekali yang kita kena ada adalah bersyukur. Walaupun bersyukur ini bukan satu perasaan yang senang. Okey, tapi perasaan bersyukur itu memang susah untuk orang yang baru nak kenal ataupun baru nak mula, ataupun kita rasa kita ada perasaan lain lagi. Tapi perasaan bersyukur ini kita boleh train. Salah satu caranya untuk train, okey, teknik ni pun daripada teknik non macam bukan Islam juga. Dia okey, kalau teknik Islam kita ada berzikir, kita ada tadabbur, tafakur. Tapi kalau macam teknik yang non Muslim, okey, dia ada bersyukur, dia ada tafakur, tapi tafakur dia bukan bersandarkan kepada kuasa Allah. Tafakur dia adalah bersandarkan kepada alam, bersandarkan kepada diri dia, maksudnya dia tengok keistimewaan diri dia, macam tu. Dan bersedekah. Bersedekah ni pun ada juga dalam non Muslim lah. Okey, orang yang bukan Muslim pun dia suka memberi kan. So dia akan jumpa satu terapi, satu perasaan bahagia dekat situ. Tapi dia tak ada berzikir dan tadabbur ini, dia tak ada. Berzikir ni dia adalah, tapi dia ulang tu bukan bersandarkan kepada kuasa Allah lah. Dia bersandar kepada contohnya aku nak sihat, aku nak kaya. Dia ulang lah tu. Aku nak sihat, aku nak kaya, aku boleh buat macam tu. Kan. Okey, yang bersyukur ni pula, bersyukur ni pun orang non-Muslim pun ada. Okey, orang non-Muslim ni pun dia kata macam okey, setiap hari apa yang kita bersyukur, kita boleh buat journal. Bila kita buat journal untuk apa yang kita bersyukur, maka benda tu akan train kita untuk otak kita sentiasa bersyukur. Okey, contohnya hari ni aku hilang RM10, tapi apa yang aku ada? Kan kita tulis, kita write down, okey aku dapat pergi ni, aku dapat pergi tu, aku dapat buat ni, aku dapat buat tu. Contohnya macam itu. Kita boleh train diri kita untuk bersyukur. Lebih banyak bersyukur. Okey, alhamdulillah saya rasa itu sahaja untuk terapi. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan tak? Share slide? Boleh lah kot. Kalau WhatsApp boleh pakai PDF. Tak apa, nanti saya masukkan dalam WhatsApp group. Okey, nanti saya akan masukkan slide ni. Tapi sebenarnya slide ini bukanlah satu slide yang kita panggil utama. Dia ada masih banyak lagi kekurangan dalam slide ini, sebab slide ini saya buat sebagai saya punya guideline. Tapi kalau ada lagi, maksudnya kalau nak dapatkan maklumat lebih lagi, cari lagi. Okey, slide ini adalah panduan untuk saya dan panduan untuk anda jugalah. Kalau rasa yang rasa berguna untuk digunakan, boleh. Sebab dalam slide ni saya tak masukkan tadi 5 teknik untuk anxiety tu. Saya tak masukkan, dan saya pun tak masukkan link-link untuk orang-orang yang perlukan sesi. Okey. So jadi dia taklah lengkap sangat sebenarnya, tapi boleh untuk jadikan panduan. Okey, untuk stres biasa insya-Allah boleh. Okey. So jadi itu saja. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya pulangkan baliklah kepada tuan pengurusi majlis. Okey, rasanya dah banyak dah cakap, dah 2 jam dah. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Halimah dan rakan-rakan peserta kursus pengurusan stres Masjid Al-Jawahir Mutiara. Terima kasih kepada Urustia, terima kasih kepada rakan kaunselor Puan Zura, terima kasih kepada Hajar Rahmah, terima kasih kepada Puan Mariam dan seluruh pegawai Masjid Al-Jawahir di atas sumbangan dan perkongsian yang kita telah adakan pada pagi ini. Moga-moga ia memberi manfaat kepada diri kita dan orang di bawah pemerintahan kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan cuba laksanakan program berikutnya. Di peringkat Masjid Al-Jawahir, insyaAllah
bahagian Helwa Jawahir akan berkolaborasi dengan rakan konselor kita untuk kita insya-Allah sekiranya berkeperluan untuk melaksanakan konseling individu ataupun konseling kelompok di masjid ini, kita akan cuba uruskan dengan baik. Kita faham dalam keadaan pandemik macam tadi peserta berkatakan tentang tinggal positif, insya-Allah kita di sini positif dan moga-moga mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.